tidak ni wakaf tidak wakaf maksudnya bila kita baca Quran, kita mesti nak berhenti. Okey. Bila kita nak berhenti mungkin sebab nafas tak ada, mungkin sebab kita ada emergency, ada sebab-sebab perkara kita kena berhenti. Sebab tak logik lah kita baca Quran, kita baca tu straight langsung tak berhenti. Memanglah dia berhenti. Okey. Sebab tu Allah tu Maha tahu. Sebab tu dalam Quran, kita tengok Quran dah dalam bentuk mushaf yang ditulis dalam Risal Rosmani pun, bila sampai satu ayat, dia ada nombor ayat. Tu kita baca, ada nombor kan, ada nombor-nombor tu. Itu semua tempat tu kita berhenti. Memang kita pergi dan bila bagi nombor tu, maksudnya ayat tu dah komplit lah, dah cerita tu dah sempurna. Ayat nombor 1, ayat nombor 2, macam tu. Tapi oleh kerana kita manusia yang lemah, Allah bagi lagi kemudahan. Dia tahu manusia ni takkan boleh sampai lah kalau ayat tu panjang. Contoh ayat Baqarah 282, satu muka, 15 baris. Mana kita boleh nafas? Memang tak boleh sampai. Tapi Allah tu Maha tahu. Nak kita ni baca tu Quran tu. So bagilah tanda-tanda tempat nak berhenti. Kita nampak ada mim kecil, ada bentuk qaf lam ya, ada bentuk shad lam ya, jim kecil. Itu semua tempat-tempat nak stop tu. Macam kita naik highway lah. Kan ada RNR, ada hentian sebelah, ada tempat nak berhenti-berhenti. Sebab kita bawa kereta pun takkan straight langsung tak berhenti. Nak pergi toilet, nak basuh muka. Macam tu lah maksudnya. Kita manusia ni kan lemah. Kena perlu stop. Sama juga dengan baca Quran. So, adalah tanda-tanda tu semua. Sebila perempuan buka je Quran, kita dah nampak benda tu. So sekarang ni, macam mana nak guna benda tu pula? Benda-benda macam tu lah kita kena belajar. Macam mana nak guna mim kecil tu, macam nak guna jim kecil. Sebab kita tak boleh main hentam-hentam baca je. Dia kena ada cara proses nak berhenti. Okay? Pada perempuan yang baru masuk, inilah kita belajar masa minggu yang sebelum ni. So hari ni kita akan move forward lah. So mana perempuan baru masuk, dia follow je. Nanti kita akan bagi nota, perempuan tengok nota. Kalau perempuan join ni pun atas dasar kawan hajak ke apa, perempuan boleh tanya pada kawan. Ataupun perempuan tengok je video yang kita dah record kan sebelum ni. Tengok pada situ. Sebab apa saya pun dapat makluman daripada Kak Chun. Ada sahabat-sahabat yang bukan orang bengkel, tapi dia nakkan nota tu. Nak nota yang perempuan belajar ni, dia nakkan nota tu. So saya kata boleh bagi nota tapi dengan syarat ada penjelasan. Maksudnya ada guide lah tengok nota tu. Macam tak adalah bagi nota tu saja, bahkan dia pun tak faham. Nota ni cakap pasal apa? Sebab dia tak masuk bengkel. Orang tu tak masuk bengkel. Tapi nakkan nota. Saya tak ada masalah orang nak ambil nota. Tapi mesti dengan penerangan. So yang nak terang tu siapa? Orang yang masuk bengkel tu lah. Orang yang kawan dia ke apa tu lah kena bagi penerangan. Sebab kita tak nak nota tu macam tu je. Kecuali dia dah faham tak ada masalah. Sebab saya kan kata nota saya akan buat sedetailnya sampai nota tu seolah boleh bercakap dengan diri dia sendiri. Tapi perlu guide lah juga. Kadang macam terutamanya bab yang melibatkan bunyi, kena lafazkan. Itu mestilah kena ada orang kat mana boleh baca macam tu, kita pun tak tahu macam mana bunyi apa kan. Tapi sebabkan sebenarnya masih level asas, tapi tentang makhraj huruf, sifat huruf tetap juga kena ada orang guide. Kalau tak macam nak tahu bunyi dia alqa, macam tu kan, mesti ada guide. Tak ada masalah nak ambil nota, boleh ambil nota. Tapi sebaiknya join je lah bengkel, senang cerita. Bila join pun boleh dengar. Tu tak faham, tengok balik pada recording yang pihak IT dah sediakan. Pada masa sama nota pun boleh dapat. Itu je sebab masuk kelas bukan dibayar pun dia pun. Join je. Cuma kena faham aja. Just follow je kelas tu. Okay. So sekarang kita masuk bab waqaf dan kita pun dah beritahu waqaf ni, bila kita masuk waqaf dia adalah, dan kita tahu waqaf ni ada 3 jenis. Waqaf, saktah, qotok. Okay, ni yang asal yang korang mesti tahu. Buka je Quran, benda ni mesti ada. Waqaf, saktah, qotok. Qotok bila kita baca Quran, kita dah tak nak baca dah, kita dah habis lah. Kita sesi baca Quran, sadaqallahul azim. Okay, dah habis. Tutup, kita buat kerja lain, itu nama dia qotok. Maksudnya kita dah tak baca dah. Tunggulah esok ke petang ke macam tu. Okay, bila kata saktah, kita baca satu ayat tu ada tanda simbol sin kecil, tanda saktah. Buat ada certain ayat dia, bukan semua ada. Saktah tu, baca, guna saktah tu bila kita stop sekejap tapi nafas tak putus. Nafas kita masih ada. Kita pause sekejap. Ada vacuum sekejap ke situ, baru kita sambung. Itu maksud dia saktah. Dan satu lagi ialah waqaf. Waqaf tu maknanya kita dah baca mesti nak berhenti. Yang waqaf ni lah bab dia yang agak besar dan kita kena detailkan satu-satulah bab waqaf ni. Dan dalam waqaf tu ada 4 kategori. Satu yang kita pilih sendiri nak berhenti. Satu lagi tu memang kita macam kita guru test kita. Kita suruh baca-baca, ni hukum apa, so kita paksa berhenti. Sebab guru dah tanya kita soalan ke, so kita baca mana cara ke apa. Itu kita berhenti tu sebab guru yang suruh kita berhenti. Kita terpaksa berhenti. Takkan guru tanya soalan kita nak baca juga, mesti kita stop. So stop tu pun ada dia punya dalam kategori dia. Okay, lepas tu kita ada waqaf yang cara emergency. Tibalah rumah terbakar ke, kita terbersin, terbatuk, termuntah ke apa, benda emergency di luar kawalan.
pun ada kategori waqaf juga, berhenti juga. Okey. Lepas tu kita ada berhenti cara qiraat. Katalah seorang tu belajar qiraat 10, qiraat 20 apa. So bila guru tu nak dengar apa dia baca, so dia kena settlekan semua 10 qiraat yang dia belajar tu, baru dia terus pada ayat seterusnya. Itu waqaf untuk qiraat. So yang kita belajar hari ni tak ada kena-mengena yang 3 tu. Kita belajar ni yang waqaf yang pilihan sendiri. Yang mana pilihan sendiri tu ada mim kecil, ada huruf jim, itu semua kita pilih sendiri nak berhenti. Sebab apa? Kenapa pilih sendiri? Sebab nafas orang tak sama. Kita tak boleh paksa awak mesti berhenti dekat jim kecil tu. Tapi nafas dia tak sampai pun. Mungkin sebelum jim kecil dia dah terhenti dah. Ataupun memang nafas dia panjang, dia boleh settle sampai hujung ayat. Sebenarnya nafas tu tak, sebab tu dia masuk kategori waqaf pilihan. Kita ikhtiari. Tapi awal apa hal pun ikhtiar dulu sampai hujung ayat yang bernombor tu. Kalau tak boleh, baru guna simbol-simbol yang ada. Kalau tak boleh juga, ini yang kita nak bayar sekarang ni, kita waqaf pada kalimat-kalimat yang kita dah nafas dah habis dah, kita terpaksa berhenti. Sebelum sampai jim kecil, sebelum sampai qaf lam ya, sebelum sampai apa? 3 titik ta'anuk, 3 titik tu, nafas sampai situ dah, nafas dah habis dah. Sebab kita kena ingat, curi nafas tak boleh. Memang tak boleh. Sebab tu kalau perempuan satu ayat berhenti 10 kali pun, berhenti ambil balik. Berhenti ambil balik pun tak ada masalah. Lagi okey daripada perempuan curi nafas. Curi nafas memang tak boleh. Sebab bila kita curi nafas, automatik makhraj dia salah, sifat urut dia salah, hukum tajwid semua salah. Ingat, Quran mesti baca dengan tajwid. Tak boleh nak escape apa lagi dah. Nak baca Quran, mesti dengan tajwid. Tak boleh nak kata, tak apalah saya baca lebih kurang. Bukan. Itu kalau tu memang tak ada manfaat perempuan baca Quran. Sebab kita nak dapat manfaat satu huruf dengan 10 kebaikan, 10 ganjaran, bukan dengan baca cincai-cincai. Komplit betul sebiji, baru kita boleh kata kita dapat. Dan kita pun boleh rasa nikmat baca tu kalau kita baca dengan betul. Kalau orang tak percaya pun tanyalah orang yang bertalaki, yang mana diorang tengah proses dengan buat peningkatan setiap minggu, cuba tanya diorang macam mana diorang rasa. Yang sebelum dibaca, dengan sekarang yang diorang tengah dalam proses berubah setiap minggu. Lain, rasa dia lain. Dan kita yang mendengar pun lain rasa dia. Okey, so untuk tu kita akan terus pada bab waqaf kita dan minggu lepas kita tengok pada kalimah. Dan bila kita kata waqaf pada kalimah tu, ini perkataan lah. So bila perkataan tu nak berhenti, mesti ada cara nak berhenti. Okey, maknanya bila kita berhenti pada kalimah, maksudnya satu perkataan, huruf yang terakhir itulah maksudnya kalimah, huruf terakhir. So bila huruf terakhir tu, setiap huruf tu dia ada baris. Dan baris tu lah kita nak tahu, nak tukar ke, nak maintainkan dia ke, macam mana. Okey. So kita akan share slide. Okey. Minggu lepas kita stop pada slide yang ke-32. Tapi saya reverse sikit lah sebab kita ada kawan-kawan baru kan. Kita tengok. Tengok slide sana dah jadi 71. Dah banyak dah 71 ni. Kenapa sampai 71? Ini pun petang semalam pun siap. 71 apa? Sebab saya nak bagi perempuan detail. Supaya bila perempuan bertalaki dengan guru perempuan, dia sampai certain ayat tu, ambil tahu. Maksudnya bunyi dia macam tu lah. Keadaan bunyi dia macam tu. Sebab apa ramai orang, dan kita sediakan slide, saya sediakan slide ni pun, hasil daripada talaki itulah. Kesilapan ataupun tak tepat ke apa secara sebutan tu, menyebabkan kita sediakan slide macam ni, supaya kita nak terang tu perempuan senanglah faham. Kalau kita cakap kosong macam tu, perempuan tak boleh nak bayangkan benda tu. Sekarang kita sediakan slide, sebab perempuan boleh nampak apa benda yang sebenarnya yang bila perempuan baca, perempuan kena buat macam tu. Okey. Sekarang ni kita tengok, ini kita ulang kaji sikit lah, slide kita reverse sikit minggu lepas. Okey, setiap kali ni kita kata kalimah lah ni. Kalimah. Kalau bahasa Melayu perkataan, ni kan satu perkataan. Okey, perkataan. Dia kata ni contoh, ni kategori waqaf. Waqaf ni kan pilihan, kita boleh pilih sebab nafas kita lah ni. Okey, bila kita contoh kita baca-baca sampai pada simbol ke, tak sampai simbol ke, sampai nombor ke, tetap kita nak berhenti tu pada perkataan tu mesti ada cara dia. Okey. Jadi contoh pada baris atas di akhir kalimah. Okey, ni perkataan. Ni kalimah kan. Okey, kata bila kita nak berhenti, last, ni last. So huruf yang last ni adalah huruf ra. Ni sampel lah huruf ra. So ra ni baris atas. So apa yang akan berlaku? Bila kita berhenti kat sini, automatik yang baris atas ni tukar pada sukun, mati terus. Tukarkan. Kita tak boleh baca wa basara, berhenti dengan wa basara. Mana boleh berhenti ada baris? Bila nak berhenti mesti kita matikan yang hujung. Okey, bila kita dah matikan yang hujung, bunyi dia bertukarlah. Dia akan bunyi wa basar. Wa basar. Ra ni akan jadi ra yang tebal, tafkhim. Perempuan dah belajar bab ra awal lagi.
So ra ni akan bertukar. Kalau macam ni, wa basara, berhenti tak boleh bunyi ada baris. Berhenti mesti kita matikan. So automatik bila sesuatu huruf baris atas terus tukar pada sukun, terus matikan. Dan bila mati dia akan bunyi bezalah bunyi dia. Wa basaru. Ni waw nipis, ba nipis, sin nipis. Menunjukkan nipis apa? Dia rendah. Huruf waw rendah, ba rendah, sin rendah. Ra ni jadi tebal tahkim sebab apa? Sebelum dia baris atas. Ada yang perempuan kata dia tak tahu macam mana nak bunyikan ra ni tebal ke nipis. Sebab tu benda ni dia kena sebut. Kalau kita just teori tengok stream baris atas, kita macam susah. Bila kita baca baru kita nampak, boleh rasa. Wa basaru. Bunyi tebal. Sebelum dia tebal tu dia tahkim lah. Ra tu tahkim. Okay. Contoh ni pula. Kataba. Ni pada teks tu pada Quran. Sebab Quran dia takkan nampak macam ni. Kalau kita nak berhenti. Kita lah kena tukar kan. Okay. Baca. Okay. Kita nak berhenti kat sini lah perkataan ni. Tak kira lah kat depan ni ada tanda tempat berhenti ke. Tak ada tempat berhenti ke. Ada nombor ke. Tak kisah. Maknanya kalau kita nak berhenti pada perkataan ni. Automatik bila dia baris atas. Terus tukar jadi sukun. Kita takkan berhenti dengan kasabah. Kita takkan bunyi macam tu. Memang tak boleh. Memang salah pun. Kalau nak baca terus boleh. Sekarang ni kita nak berhenti. Kita cerita ni tentang berhenti. Waqaf. So bila nak baris atas, automatik tukarkan dia sukun. Terus tukar. So bunyi pun akan berubah lah. Kasab. Dan kita dah belajar. Setiap huruf yang ada tanda sukun, kita mesti jelaskan dengan terang, nyata, jelas sifat dia tu. Macam ba ada sifat qalqalah. Sebab tu kita bunyikan dia. Kasab. Tu bunyi dia. Bila kita berhenti dia bunyi macam tu lah. Kasab. Sebab tu benda ni semua walaupun perempuan ambil nota share, tapi kalau tanpa mendengar, macam mana perempuan nak tahu benda tu bunyi macam mana? Okey. Ada macam ni. Contoh apa ni? Wizroka. Ini pada teks. Wizroka. Contohlah nak berhenti, nafas dah tak ada dah. Okey, nak berhenti. Automatik dah nampak. Baris atas terus tukar. Terus tukar dengan dia sukun. So bila tukar sukun, bunyi memang terus tukar. Wizrok. Bunyi ak. Itu sebab apa? Sebab kaf ni ada sifat hamas, sifat hams. Sifat angin yang terlepas. Mana huruf kaf dengan huruf ta kita dah belajar. Dia ada dua tempo yang kita kena settle dengan dia. Stopkan suara, lepaskan bunyi. Itu dia punya dua sifat yang ada pada huruf kaf dengan huruf ta. Kita tak boleh wizrock. Itu dah angin dah terlepas lebih sangat. Tak boleh. Dia mesti wizrock. Sikit aja. Maksudnya dia stopkan bunyi, lepaskan angin. Itu cara untuk settlekan sifat ada pada huruf kaf, sifat yang ada pada huruf ta. Jadi sifat hams. Sebab tu perempuan mesti mahir. Makhraj dengan sifat huruf mesti. Kalau tak macam mana pun nak baca Quran, nak bunyikan benda-benda ni semua. Okay. Itu tadi sampel kalau baris atas. Sekarang kita tengok kalimah ni. Kalau sampel dia baris bawah pula. Contoh baris bawah kan. Ini perkataan. Satu kalimah. Kita nak berhenti kat dia lah. Berhenti kat nun ni. Tiba tengok nun ni baris bawah. Tolong mute siapa ada bunyi-bunyi. Tolong mutekan suara. Okay, kata yang satu kalimah, kata yang baris bawah. So, bila baris bawah pun sama kaedah dia. Terus sukunkan, matikan. So kalau macam ni, wahanani. Bukan wahab lah. Ahanani. So kita nak berhenti tak ada bunyi ahanani. So kita nak makahkan ahanan. Itu dah bunyi dia. Sebab kita dah makafkan. So bila baris bawah pun sama kaedah. Terus matikan. Okay, ini pun sama. Ini kita dah baca minggu lepas sambil lalu je. Ini pun bila baris bawah kita akan matikan juga. Dan kalau dia ada duduk dalam kategori qalqalah, huruf dal kan masuk dalam qalqalah. So kita bunyikan dia. Bihadzal balad. Balad. Dek tu. Sebab huruf dal memang ada sifat qalqalah. So kita kena bunyikan. Kalau macam ni tak ada lah. Baladi. Mana ada. So nak waqaf, berhenti mesti kena settlekan. Baris bawah pun sukun. Sama Atas tadi sukun, bawah pun sukun. Sekarang ni kalau di baris depan pula. Ni sampel pada baris depan. Ni satu kalimah nak berhenti. Dan bila nak berhenti tengok huruf terakhir tu siapa. Tak kisah huruf apa pun. Asalkan dia kalau di baris depan terus tukar juga. Jadikan dia sukun. Daripada sakoru terus jadi sakor. Tengok. Nanti kalau kata kita, macam mana saya nak tahu bunyi ra tu tebal ke nipis? Kita kena sebut lah. Sakor. Kita tak baca sakar. Kalau kita baca sakar, macam ra tu nipis. Sebab apa? Sebab qaf jadi kaf. Memang salah lah. Kita dah tukar qaf jadi kaf. Tu ra jadi nipis pula. Sebab apa? Terikut dengan huruf yang sebelum ni.
Sebab ni huruf qaf ni huruf tinggi, huruf yang istilah dia tinggi, pangkal lidah naik tu. So bila dia naik, automatik roh pun akan ikut. Sakor. Sakor. Sa ni nipis lah, dia rendah. Ini yang tinggi. So yang tinggi dia, roh akan ikut. Sebab dia kan duduk sebelah dia. Sakor. Sebab tu kalau yang mana kata tak pastilah roh ni bunyi macam mana, kena sebut. Bila sebut baru kita nampak. Dia tahkim ke dia tarkik. Okay, sama juga kaedah yang sama. Satu kalimah. Baris depan, terus tukar sukun. Baris depan, terus tukar sukun. Okey, tadi tu semua baris atas, bawah, depan. Ni kita nampak baris satu je lah. Okay, semua jadi sukun. Jadi sukun. Okay, sekarang kita tengok untuk tanwin pula. Bila kata tanwin ialah baris dua lah. Tanwin tu maksudnya baris dua. Okey, contoh buat tanwin baris atas di akhir kalimah. Okey, nama dia mat iwad, pengecualian. Okey. Bila kita nampak tanwin baris dua di atas, tak kisahlah dia tu tanwin sengit ke, tanwin straight ke apa. Kata tanwin baris dua di atas ni, bila nak tukar dia tak boleh tukar jadi sukun terus. Dia tak boleh guna kaedah tadi tu. Dia ni kena buang satu. Buang satu baris. Kalau macam kita baca pada teks asal, halu'an. Halu'an. Kita tak boleh berhentikan bunyi halu'an. Wanisa'an. Tawaban. Itu tak boleh berhenti macam tu. Semua kita kena tukar. Tapi nak tukar tu untuk baris dua di atas tak boleh jadi sukun terus. Dia kena buang satu baris je. Buang satu, tinggal satu je. So bila tinggal satu, kita tengok kaedah dia. Bila huruf ni baris atas, kawan dia alif yang kosong. Automatik dia akan jadi mat asli. Dan kenapa dia mat asli? Sebab dia huruf ain. Dia bukan huruf hamzah. Kalau hamzah, macam ni hamzah dia kan hamzah baris atas, kawan dia alif. Ikut kaedah yang sama. Tapi sebabkan dia hamzah, dia ada kategori mat badal. Perempuan dah belajar dah. Beza mat asli dengan mat badal. Mat asli semua huruf kecuali hamzah. Bila jumpa, kalau itu baris atas, kawan dia alif. Kalau itu baris bawah, kawan dia ya. Kalau itu depan, kawan dia waw. Itu kategori mat asli. Kalau semua huruf kecuali hamzah. Tapi hamzah ni sebiji. Kalau dia keadaan macam tu juga. Hamzah baris atas, kawan dia alif. Hamzah baris bawah, kawan dia ya. Hamzah baris depan, kawan dia waw. Itu semua mat badal. Baca sama tetap dengan dua harakat juga. Okay, so sama lah kaedah ni. Buang satu. So bila kita baca dia akan bunyi halu'a. Halu'a. Dan mesti baca dua harakat. Jangan baca halu'a. Salah dah juga. Sedangkan ini mat asli. Lu dengan mesti sama je dia punya kadar tu. Halu'a. Sebab dua-dua ni mat asli. Ini mat asli. Ini pun mat asli. So kenalah sama dia punya jangka masa tu. Halu'a. Jangan baca halu'a. Salah lah. Ini pun sama. Bila nampak tanwin, nampak je tanwin beri dua di atas, buang satu. Automatik dia akan baca dengan mat asli ataupun mat badal. Tengoklah huruf tu. Kalau dia hamzah, mat badal. Kalau dia tu bukan hamzah, mat asli lah. Cara baca sama je. Wanisa'a. Kesilapan yang berlaku bila orang baca wanisa. Dia terus sukun kan. Dia ikut kaedah macam atas tadi tu. Tapi ini tanwin. Tadi tu baris satu di atas. So ni kita cerita pasal tanwin. So bila dia baris dua di atas, kita kena buang. Kita tak boleh baca wanisa. Ramai orang baca tu. Memang salah. Tak boleh. Kena buang satu. Dan bila buang pun, make sure lah kena baca dua harakat. Jangan baca wanisa'a. Wanisa'a. Tak sampai pun dua harakat. Dia mesti wanisa'a. Bila dua harakat dia lembut, kita letak dengan lembut. Kalau kita wanisa'a, kan macam jensi, macam keras. Tak boleh. Sebab tu Quran ni, bunyi tu kita tahu dia lembut ke dia keras. So, bila macam ni, buang satu, baca dengan dua harakat. Wanisa'a. Dan macam kita letak barang tu lembut je letak. Macam tu. Kita boleh dengar ada cara orang tu baca lembut ke keras. Okay, macam ni pun sama juga. Tanwin dua, buang satu. Bila dah buang tengok. Dia jadi satu kan. Tengoklah kalau dia ni macam ni huruf ba. Adakah dia hamzah? Bukan. Dia huruf ba. So bila ba dia masuk mat asli macam biasa tu. Hamzah dia nama badan. Kan dia duduk kategori lain. Dua bahagian tu kan. Baca sama je. So ini pun sama. Buang satu. Dia akan baca dengan mat asli. Tawwaba. Tawwaba. Dan mesti cakap dua harakat je lah. Jangan. Tawwaba. Dan lebih-lebih itu dah jadi 4, jadi 5, jadi 6. Salah lah juga. Itu bukan dia kalau dah 2 tu 2 je lah. Tawwaba. Wa-ba. Sama. Jangka masa dia sama. Jangan ini elok dah 2, ini pula jadi sampai 4, 5. Tawwaba. Sebab apa jadi macam tu? Sebab kita dah bukan huruf dah last.
kita pun nak macam nak habiskan nafas kita, tak boleh. Kalau dia mat asli, tetap kita kena kontrol. 2 akad je lah. Kalau nak panjang-panjang tu nanti dia masuk mat sukun lah. Okay. Ingat bila baris 2 di atas, buang 1. Pada teks tak nampak lah buang 1 tu, kita lah kena buang kan. Itu pun kalau kita nak berhenti kat dia lah. Kalau tak berhenti kat dia, tak adalah. Kebetulan lah kita berhenti pada hujung ayat bernombor ke, ada pada tanda wakaf, suat lam ya kaf semua tu, nak berhenti, tetap kita kaedah dia sama je. Tak kira lah dia berhenti kat mana pun. Ataupun nak berhenti sebab tak ada lah, simbol semua tak ada, sebab nafas dah tak cukup. Asal kata nak berhenti, nampak baris 2 di atas, buang je lah 1. So baca dengan 2 harakat. Ya, ingat kalau tanwin baris atas ni, sebab tu masuk pengecualian. Dan nama dia pun mat iwad. Mat maksudnya kita dah tahu, mat maksud dia panjang. Iwad maksudnya tukar. Apa yang tukar ni lah, tanwin ni kita tukar jadi huruf 1 baris. Tanwin baris 2, tukar pada baris atas je lah. Itu maksudnya tukar. Dan bunyi pun lain. Kalau tak tukar, halu an, ban. Bunyi dia kan satu akad tepat je. Tapi kalau dah tukar, kan lain tu. Sebab tu dia mat iwad, kita tukarkan dia. Okey. Itu baris atas. Sekarang kita tengok kalau baris bawah. Kalau baris bawah pula, kaedah yang sama, tapi bila bawah terus sukun. Dia masuk balik macam yang tadi, baris atas bawah depan yang biasa tu sama juga. Baris bawah sukun. Baris bawah sukun. Baris bawah sukun. Tapi kita tengok ada orang baca munhamiri. Dia pergi baca ri. Sebab apa? Dia guna kaedah yang baris 2 tadi tu, yang kena buang 1 tu. Tapi itu untuk baris atas saja. Baris bawah tak ada, tak pakai. Baris bawah dia sukun terus. Kaedah dia terus sukun. Dia tak boleh baca munhamiri, min alaki, fi falaki. Kenapa kita memang ada orang baca macam tu. Dan memang tu salah. Jangan rasa betul. Sebab tu kita kata kena bertalaki. Kalau kita rasa baca-baca sendiri, kita rasa macam kita tengok nota, dia kata buang 1. Padahal buang 1 tu untuk baris atas saja. Baris bawah tak pakai. Sebab tu kata pengecualian. Sebenarnya mana ada? Ini kaedah dia sukun. So automatik sukun terus. Dan bunyi dia akan berubah lah. Munhamir. Munhamir. Tengok kat sini. Yang tak tahu raw tu tebal ke macam mana, tengoklah. Bila kita sebut pun, munhamir. Mim baris bawah, mi. Raw pun akan ikut. Mir. Munhamir. Automatik raw jadi nipis. Tarkik. Itulah. Sebab tu huruf raw, kita tak boleh macam tengok teori atas bawah sebelum dia macam tu. Dia kena sebut. Dah sebut kita sini boleh rasa, oh ni nipis. Tu tebal. Macam tu. Kena sebut. Munhamir. Mir. So automatik raw ni dah sukun dan raw pun kena sebut cara nipis. Sebab apa nipis? Sebab mim ni baris bawah. Mir. Mir. Dan raw ada sifat getaran tu. Sukun ni lah bunyi getar. Munhamir. Munhamir. Tu tak bunyi pula. Munhamir. Mir. Tu bunyi dia. Sebab tu sangat penting. Bila kita belajar, kena bunyilah. Bila dah bunyi, kena ada orang mengesahkan betul tak bunyi tu. Okey? Ini pun sama. Tanwin tukar dia sukun. Asal min alaqin. Min alaqin. Qin. So nak berhenti tak boleh. Min alaqi. Tak boleh lah. Memang tak boleh. Salah. Tu tukar. Min alaqa. Min alaqa. Beza betul bunyi ni dengan bunyi sini. Tengok bila dah tukar baris, terus bunyi pun dah bertukar. So bila qaf dia masuk dalam kategori qalqalah. So kenalah melantun dia. Min alaqa. So ingat, puan mesti bila nak baca Quran, makhraj huruf mesti confirm, mesti tahu 5 tempat keluar tu. Tak ada alasan tak tahu dah. Mesti, itu wajib. Kalau tak, puan tak boleh baca Quran pun. Jangan siapa kata, saya boleh baca Quran tapi saya tak tahulah makhraj huruf. Itu nampak sangat. Macam mana baca Quran tak tahu makhraj? Kalau kita kata, okey, tebalkan huruf qaf. Kalau dia tak tahu makhraj, macam dia nak bunyi qaf dekat mana? Dekat lidah ke? Dekat hidung ke? Mesti dia kena tahu makhraj. So nak baca Quran mesti wajib tahu makhraj huruf. Kedua, dia mesti tahu belajar sifat huruf. Paling-paling kurang mesti huruf isti'la dan istifal tu. Nak hafal istifal yang rendah tu banyak. Puan settle je lah, hafal dia 7 huruf yang tinggi tu. Settle yang tinggi, lain tu semua huruf yang rendah, mendatar. Macam ni, mim huruf rendah, nun huruf rendah, ain rendah, lam rendah, qaf ni satu je tinggi. So bila dia tinggi, maksud dia tinggi kan istilah, pangkal lidah kena naik. So bila sampai situ je lah pangkal naik. Yang lain tu tak payahlah, baca macam biasa. Min alaqa. Baru dia bunyi. Kalau kita tak tahu dia ni rendah ke, tinggi ke, kita akan baca qaf ni akan jadi kaf lah. Min alaq. Min alaq. Sebab apa ini kan semua rendah. So ini pun ikut rendah. Min alaq. Automatik bila kita buat dia pun rendah, dah terus ditukar je huruf kaf. Dan sangatlah berbeza qaf dengan kaf.
Sebab tu sangat penting. Makhraj mesti dah memang master. 5 tempat tu Min mesti tahu. alaq. Ni mute suara. Baca sifat huruf, istilah istighfar tu mesti hafal. Tak payah hafal yang lagi 21, hafal yang 7 tu lah. 7 huruf yang tinggi tu saja. Sad, dha, ta, za, 4 beradik tu. Kha dengan ghain, itu tengah level atas tu, depan dia sikit huruf qaf. Itu saja yang nak kena naik. Yang lain semua tak payah, semua rendah. So, kalau dah master itu je, insya-Allah boleh baca dengan betul. Dan satu lagi, huruf-huruf yang ada sifat rokhawah. Yang ada mesti udara, mesti ada bunyi, mesti berjalan tu. Sifat rokhawah. Dan semua yang sifat-sifat huruf yang single-single tu, kokolah, tafashi, sifat-sifat yang single tu, sofir, itu semua kena master. Baru dah boleh baca dengan betul. Kalau perempuan tak hafal hamas lah, tak hafal izlaq, ismat tu tak apa. Sebab benda tu bila kita sebut, automatik dia akan terikut. Sifat-sifat tu akan terikut. Sebab itu dia main dia. Istighfar tu main dia. Hafal tu je. InsyaAllah yang lain tu boleh, dia akan ikut, bunyi tu akan ikut sendiri. Okay. So ingat, bila macam ni, tangan dari bawah, terus tukar. Jadi sukun-sukun semua. Sukun. Okay. Tengok tangan baris depan pula. Okay, baris depan. Ini baris depan. Ini pada teks komputer dibentuk macam ni lah. Kalau dalam Quran kita nampak yang Resam Rusmani tu bentuk 99 kan. 99, 69 atau waw ada min kecil. Itu Resam Rusmani lah. Ini sebab dia teks komputer. Dia akan bentuk macam ni yang macam zaman-zaman dulu punya tanwin. Tapi ini memang tanwin lah ni. Cuba tulisan dia tu. Okay, font dia tu. Okay, bila tengok baris atas, sama kat kaedah dia. Tukar pada sukun. Jangan nak buat buang satu apa pula, tak boleh. Buang satu tu baris atas saja. So bila tanwin baris depan pun sama, matikan. Ini pada teks lawaqi'un. Lawaqi'un. Ini pada teks Quran. Kita nampak macam tu. Bila nak berhenti, tukar terus jadi sukun. Lawaqi'. Lawaqi'. Qaf dah tinggi tapi berapa ain pula. Lawaqi'. Semua area sini je. Dan dia ain ada sifat tawasud. Tempat yang dia masih berbunyi, dia masih kata tempat yang sempit tapi dia nak kata kuat sangat pun tak, kata pendek sangat pun tak. Okey, tolong mute kan Puan Habibah. Terima kasih. Lawaqi'. Okey, ini pun sama kalau tanwin beri depan terus tukar sukun, terus tukar sukun. Jangan kata nak buang satu, buang satu. Jangan la sadiqu malaku. Itu salah dah, memang salah, bunyi pun salah. Dia mesti malak. La sadiqu. Ni kau masuk kau lah. La sadiqu. Bunyikan. Ingat bila kita cerita pasal tanwin, nak berhenti, baris atas buang satu. Tanwin baris bawah, baris depan tak payah. Terus tukar sukun. Matikan dia terus. Macam tu, itu kaedah dia. Okey. Okey, sekarang ni tengok ni contoh pada sukun asli sebelum akhir kalimah. Nama dia sukun, kategori sukun mendatang. Okey, dalam Quran contoh teks ni kan kita nak baca berhenti. Macam tadi sini semua huruf berbaris. Dalam baris atas, bawah baris atas, qaf baris bawah, ain ada tanwin, tanwin baris depan, kan semua ada baris. Ada baris tak ada masalah sebab ujung dia je kita nak tukar. Okey, bila nampak macam ni pula, okey, ini kalimah tu. Baca-baca nak berhenti lah, kita nak berhenti kat sini lah. Okey, kita dah tahu. Ni huruf lam, huruf akhir. Huruf akhir standard lah, kita akan tukar je. Baris bawah kan tukar sukun, terus tukar. Tapi masalah dia, bukan masalah lah. Yang kita kena ambil perhatian, sebelah dia pun sukun. Ini pun dah mati juga. Ini dah kita dah matikan, ini pun nak mati juga. Nak matikan inilah, perempuan kena mahir sifat huruf. Kalau tak tahu zai bunyi macam mana, lam tak tahu bunyi macam mana, macam ni nak bunyi kan? Macam ni. Bil hazli. Kita tak boleh berhenti dengan bil hazli. Ini pada teks lah. Bil hazli. Kita nak berhenti macam tu. Tak boleh. Tukar. So bila nak tukar pula, dia tengok macam mana nak bunyi ni sebab ini pun dah mati, ini pun dah mati. So kita akan bunyi macam mana? Kita kena settlekan satu-satu. Bunyikan zai pun sifat dia, bunyikan lam juga. So kena satu-satu. Kalau zai dulu, buatlah zai dulu. Lepas tu baru lam. Jangan melompat, jangan zai tak sebut tunggu lam. Ataupun lam tak sebut tunggu zai dia. Bil haz. Orang baca salah sebab apa? Dia lam dia tak masuk, dia sampai zai dia. Bil haz. Lam tu mana? Kita hilang macam tu je. Tak boleh. Kita kena sebut semua. Bil hazl. Bil hazl. Bil hazl. Itu bunyi dia. Sebab tu bila perempuan nak ni, memang kena betul lelaki. Kalau tak macam mana nak check perempuan tu bunyi tu betul ke tak? Sebab tu yang nak ambil nota pun, mesti dengar macam mana bunyi dia. Bil hazl.
Kalau sebelum ni, tapi jangan baca bil hazla. Bil hazla memang salah, ada luk belakang tu. Memang salah sebab lam ni kokolah nak menantun. Bil hazl. So bila kita tengok lam ni dekat mana? Makhraj lam. So last kali lah bunyi dekat makhraj tu, sebab tu makhraj dengan sifat sangat penting, dua tu. Kalau kita tak tahu lam tu kat mana, dia huruf yang akhir. So last kali dah kita kena berhenti dekat makhraj dia lah. Bil hazl. So bila last, automatik lam lidah kita akan terangkat naik ke langit. Ke langit lembut yang ke depan lah, jangan bukan ke tengah langit tu. Ke depan ke area belah gigi kapak tu, atas sikit lah area busi tu, kat situ lah bunyi parking last sekali. Bil hazl. Bil hazl. Itu bunyi dia. Sebab tu kita kena tahu dah makhraj tu kat mana, lam tu kat mana. Masalahnya berlaku sekarang ni, bila bertalaki, kita dengar masa talaki, sebab tu kita ambil benda-benda perkataan ni, sebab apa? Bila baca bil haz. Bil haz. Lepas tu lam tu mana? Dah hilang lah lam tu. Kita kadang kata tak boleh buang satu, tak boleh tambah satu. Tak boleh buat apa, memang kita sebiji kena ikut. So, bila kita dah tahu, oh lam ni makhraj dekat belakang, dekat langit lembut belah depan sikit tu. So, dah kita parking kat situ lah. Bil hazl. Tapi settle lah zai ni dulu. Baru lam. Jangan terus potong. Kadang zai tak baca, terus pergi lam. Bil hal. Mana zai ni? Dah hilang pula. Tapi kebanyakan kita akan jumpa lam ni yang hilang. Bil haz. Lam ni tak ada. Itu tak boleh. Mesti masuk semua. Semua huruf ni kena ada. Tak boleh buang-buang satu pun. Ini pun dah belajar kan? Komariah. Hamzah wasal. Jumpa lam ada sukun. Jelaskan. Dia macam bulan yang terang. Bunyi lam tu jelas. Bil. Bil hazl. Bil hazl. Jangan bil. Bihazl. Bihazl. Masalahnya suka baca ni sebab apa? Dia baca nak laju. Kalau baca laju, baca semua langgar. Sebab tu jangan nak baca Quran tu macam suka-suka hati nak baca dia laju. Baca laju boleh, tapi memang semua tu jaga. Tajwid, makhraj, sifat semua jaga. Tak ada masalah. Tapi jenis tak jaga semua, tu kau nak laju, tak payah. Jangan buat perangai macam tu. Okay, ni pun sama. To baris bawah. Ni standard kita dah tahu. Bila dah last, tukar je lah. Kita dah tahu baris bawah pun, tukar sukun terus. Okey. Bila dah tukar, tengok. Alamat. Bukan kata alamat lah maksudnya. Ini pun sukun juga. Macam mana nak bunyi tu? Kalau macam tadi kan semua ada baris. Sekarang ni dia bersukun, dia bersukun. Dah nak kena settle dua pula. Macam tadi settle satu je. So nak settle dua. Ini bawah boleh sebut bil. Kita baca dalam Komariah. Bil jelas. Kau bawa qi. Bil qi. So ni sin pun mati. To pun mati. Macam mana bunyi tu? Kesalahan yang orang selalu buat. Bil qis. To ni tak bunyi. Kalau dia bunyi pun dia bunyi macam rendah. Dia bunyi macam huruf ta. Bil qis. Bil qis. Itu huruf ta bukan huruf to. So bila to kan dia kokolah ada sifat menantun. Dan hujung pula tu kokolah kubra, dia lebih kuat. So kenalah bunyi bil qista. Bil qista. Qaf tebal, qaf tinggi, sin rendah, to dia tinggi balik. Rendah, tinggi, rendah, tinggi. Inilah apa kena mahir, tinggi rendah. Sebab tu kena tahu sampai istilah, sampai istifal. Tapi nak kena istilah senang, dia tinggi tujuh beradik je, tujuh je. Yang lain tu semua rendah. Tapi masalah dia kita teori macam okey tahu nak sebut ni lah. Lidah tu lah kena kontrol. Qaf bawah qi qista. Bil qista. Bunyi dia macam tu. Bil qista. Ini tebal, ini tinggi, ini tinggi. To kokolah melantun. Jangan baca bil qis. Bil qis. Bila bil qis to dah hilang pula. Tak boleh hilangkan to, kita kena tetap sebut to. Dan jangan pula to ni sebut rendah jadi macam ta. Sebab kan makhraj dia sama belakang gigi kapak. Nanti kita baca Bilqis. Banyak macam Bilqis. Kenapa ta tu? Sebab dia guna huruf ta. Sebab ini semua rendah. Sini rendah. So yang ta pun dia jadi rendah. Bilqis. Salah. Mesti bunyi Bilqis. Selesaikan bunyi sin. Selesaikan sifat yang ada pada huruf ta. Sin ada sifat apa? Dia ada sifat rokhawah. Bilqis. Settlekan bunyi satu-satu. Barulah perempuan baca Quran tu bunyi dia sedap. Bunyi dia kita puas bunyi dia. Baru betul. Kalau kita baca Bilqis apa benda dia sebut ni kita tak tahu. Kita yang dengar pun dia sebut huruf apa sebenarnya ni. Dia kita bila baca Quran biar orang tu tahu. Orang tu faham kita dia sebut huruf apa. Itu baru betul. Macam ni sama juga tanwin tukar dulu sukun. Isu yang sama. Dia dah sukun, sebelah dia pula sukun. Dah kena settle dua sukun ni. Dan bila kata huruf yang bersukun, jelaskan sifat yang ada pada dia. Kalau dia tu kokolah, jelaskan kokolah. Kalau dia tu hamas, jelaskan hamas. Kalau dia tu ada tafashi, jelaskan tafashi. Settlekan bunyi tu. So bila dah macam ni, nampak je pendek. Nak bunyi tu. Kalau kita tak belajar,
Bil tak tahu nak misku ke apa benda. Kita mentam aja. Sedangkan bunyi dia misk. Mi bawah mi rendah. Ni semua huruf rendah. So bila rendah jangan bunyi tebal pula. Memang rendah je semua. So lidah kita pangkal tak naik pun semua datar je. Misk. Dan kaf ada 2 tempo kita kena settle. Settlekan bunyi, stopkan bunyi, lepas tu lepaskan angin. Bil misk. Tak ada bil pula. Misk. Jangan misk. Dia dah macam bersambung, tukar pula lebih-lebih, tak boleh. Ataupun misk pun tak boleh. Sebab dia bukan kokolah, ada ke tu. Misk. Kalau kita eja kan, kalau usaha Rumi kan kita eja macam M-I-S-K kan, misk. Macam itulah bunyi dia. Sekarang dia sebab hamas. Kaf ni ada sebab angin yang terlepas. Tapi yang lebih, jangan misk. Macam bunyi lebih-lebih salah, tak boleh. Dia angin dia sikit je. So kaedah dia mesti ingat. Bila huruf akhir kita dah tahu dah, tak kira lah dia baris atas, bawah, depan, tanwin bawah, tanwin depan, atas tak ada tak atas memang kaedah yang buang satu tu. So semua tukar sukun. Macam ni bawah tukar sukun, bawah ni tukar sukun, tanwin depan tukar sukun. Yang belakang semua okey dah, semua tukar. Tapi tengok sebelah dia pula. Kalau kawan dia pun bersukun, itulah settlekan sukun dia, settle dia ni dulu, baru dia. Settle dia, baru dia. Ikut susunan dia lah, settle dah satu-satu. Jangan terus melanggar. Buat dia ni tinggal. Buat dia ni tinggal, tak boleh lah. Kena semua sebiji-sebiji. Sebab tu sifat urut sangat penting. Dan makhraj, kita tengok sekali ni, macam makhraj. Macam ni. Ini kita tahu lam. Lidah kita mesti stop dekat makhraj urut lam. So akan lidah terangkat dah. Kalau to, mana makhraj urut to? Belakang gigi kapak. So lidah kita berhenti kat situ lah. Bil qis to. Tu akan tekan kat situ. Belakang gigi kapak. Kalau macam kaf. Kaf dekat mana? Makhraj huruf kaf. Huruf kaf kat mana? Dah macam ke belakang depan sikit pada qaf. Bil misk. Sebab tu bila dia belakang, dia dah dia ke belakang. So bila kita stop, dia tersangkut dekat situ. So bunyi pendek je lah angin dia. Kalau mil misk. Macam mana tu angin dah terlepas lebih. Sedangkan kita dah stop dah kat belakang pangkal lidah tu, kat ujung tu kita dah block dia. Macam mana angin boleh terlepas lebih-lebih? Sebab tu tak betul lah tu cara nak stop tu. Sebab tu makhraj kaf kat mana? Dekat situlah kita akan berakhir. Sebab tu makhraj dengan sifat urut dua ni partner. Mesti kena mahir. Tak boleh. Kalau tak macam mana nak baca Quran? Okey. Tengok ni pula. Contoh kalau pada tasydid pula. Tasydid maksudnya sabdu di akhir kalimah. Maksud dalam kategori sukun dan kekalkan tasydid. Tasydid sabdu ni lah macam W kecil kan. Ni teks Quran. Bila kita cerita kalimah, perkataan, kalimah, ujung dia ada sabdu. Baris dia tak baris lah. Ni baris tanwin. Ni baris bawah. Ni baris tanwin baris bawah. Ni baris atas. Tapi apa yang berlaku, dia ada partner sekali dengan sabdu ni. Sabdu pun ada. Bila kita jumpa sabdu tetap kekal kat situ. Baris tu yang nak tukar, baris je. Tanwin ni kita dah belajar. Tanwin baris depan, apa nak buat? Sukun. Tanwin baris bawah, sukun. Tanwin baris bawah, sukun. Baris atas, sukun. Tapi sabdu ni tetap kekal. Dia tetap ada. Kekalkan tasydid. Kekalkan dia. Sebab apa? Bunyi dia, tasydid kan huruf yang double. So kita tak boleh buang satu huruf pun. Sebab tu kena maintain. So pada teks Quran, fatallun. Contohlah kalau kita baca terus tu, fatallun. Tapi sekarang kita cerita ni nak berhenti. Dia masuk ke tiru waqaf kan nak berhenti. So nak berhenti kaedah yang sama. Benda yang baris tukar terus jadi sukun. Kat ni baris depan tukar sukun. Sabdu ni tetap memang dia kena wujud kat situ juga. So kita nak baca macam mana? Fatol. So nak bunyi macam tu, nak dapatkan bunyi belakang tol tu, tekan pada huruf to ni. Tekan dekat dia, automatik lam ni akan bunyi berat, dia akan jungkit lah macam kita bagi perumpamaan naik jungkit tu lah. Naik jungkit kan, naik seesaw tu. So orang tekan sini kan kawan dia naik. So kawan dia tekan, dia pula naik. Macam tu lah lebih kurang. So kita tekan pada to, lam ni akan naik. Fatol. Kalau kita tak buat macam tu, kita baca fatol. Bila fatol, kita dah buang satu huruf pada huruf yang bersabdu ni. Sebab kita dah tahu huruf bersabdu adalah huruf yang double. Satu mati, satu hidup. Sekarang ni kita tak boleh buang satu pun. So kaedah dia macam mana nak ngekalkan bunyi tu. So kita tekanlah pada huruf sebelum dia. Ini huruf sebelum ni huruf to. Tekan pada to. Fatol. Itu nanti lam, makhraj dekat lam. Kat area langit yang belah depan tu. So maintain situlah. Fatol. Dia lebih berat sebab kan dia huruf double. So kita maintain kat situ. Kita tekan lebih sikit lah.
Fatol. Kalau kita tak tekan, kita buanglah sabdu dia, kita tak baca sabdu. Fatol. Ringan dia, fatol. So, bila buat macam tu, kita dah buang satu huruf. Tak boleh. So, bila huruf bersabdu, dia kena kekal. Tak boleh buang. Yang kita nak tukar ni baris saja. Soalnya baris tanwin tukar baris sukun, sabdu tetap maintain. Dia mesti ada. Kita tak boleh buang. Sebab dia huruf double. So, kaedah dia tekan pada ta, automatik lam ni akan lebih berat bunyi dia. Fatol. Fatol. Okay. Tu kaedah ni pula. Perkataan ni pula, kalimah ni. Sama je kaedah dia. Dia ada sabdu. Sabdu tu tak maintain. Baris dia tukar. Sekarang ni baris bawah kan. So baris bawah dia tukar sukun. Kena ingat je sifir tu. Baris atas, bawah, depan, sukun. Tanwin bawah, tanwin depan, sukun. Tanwin baris dua di atas tu je, buang satu. Itu je kaedah dia lain benda lain. Yang lain ni semua tukar sukun. Okay. So sama juga bila kita dah tukar sukun, apa nak buat? Mestilah kena maintain ke bunyi tu. So, kita yang huruf ha ni kena tekan untuk menaikkan huruf jim yang bersabdu ni. Macam ni, wal haji. Ni kalau baca terus lah, wal haji. Dan kita pun tak boleh berhenti macam tu. Kita dah tukar sukun. So, bila tukar bunyi dia macam mana? Wal hajj. Wal hajj. Tekan ha, hajj. Dan ingat, jim mesti mahrash yang tengah. Banyak orang baca wal hajj, wal hajj, hajj. Dia tak kena, dia akan bunyi macam cek tu, macam ada huruf C kat situ. Wal hajj, wal hajj. Dia tak settle pun wal hajj. Huruf jim ni susah. Kalau orang dia macam dia tak bertalaki tak apa, dia kata dia boleh sebut. Memang mustahil. Sedangkan orang bertalaki bertahun dengan guru dengan syekh pun huruf jim ni susah nak sebut. Kalau orang tiba-tiba je saya boleh je sebut. Cuba sebut wal hajj, hajj. Dia macam cek. Tu salah kan? Cek tu salah. Sebab apa? Kita tak melekatkan mahrah huruf jim ke tengah lidah. Tak lekat pada langit. Tak settle melekat terus macam hajj. Ada angin pula lepas-lepas kat situ. Dia mesti melekat. Wal hajj. Hajj. Kena lepas. Wal, so nak sebutkan huruf jim, dia sekarang dia sifat kokolah. Tekan ha, jim akan naik. Wal hajj. Hajj. Tengah lidah. Yang hajj, salah. Perempuan mana yang mendengar orang baca Quran ke apa, perempuan yang mengajar ke apa, make sure huruf jim yang ada cek tu. Kalau dia tak boleh sebut, bagi praktis. Dan benda ni sebenarnya kita boleh buat bila kita bagi dia faham. Bila kita faham baru boleh buat. Kadang kita tak faham pun. Cuba awak tekan. So tekan apa nak kena tekan. Dia tak faham. Beritahu. Tengah jim ni, sebab tu makhraj ni sifat huruf sangat penting. Kena tahu. Huruf jim tengah lidah. Betul-betul tengah lidah. Ini lidah. Tengah tu. Kena melekat kat langit. Wal hajj. Hajj. Dan bunyi dia lain. Wal hajj. Dengan wal hajj. Wal hajj. Maksudnya itu bukan tengah lidah. Kita dah macam ke depan sikit. Sebab tu bunyi wal hajj. Hajj tu. Dia tak melekat. So dengar betul-betul. Jim. Wal hajj. Dan bila huruf besar dia ingat, tekan kawan dia ni. Dia ni pun akan ternaik. Sebab dia huruf double. Tak boleh buang satu. Baca wal hajj. Wal hajj. Salah lah. Wal hajj. Maksudnya kita bunyi pun ringan. Bila dah ringan dah tentulah. Tak ada sabdu. Bila bersabdu huruf tu berat. Bunyi dia berat. Okay, ni pula. Sama juga bila sabdu, maintain sabdu, tanwin dari bawah, tukar sukun terus. Sebab ni kan bawah kan, tukarlah sukun. Sebab dia bukan dari atas. Tukar sukun pun sama. Fi syak. Fi syak. Fi syak. Tekan shin, kaf akan naik. Fi syak. Kaf ingat dua tempo kita settlekan. Stopkan bunyi, lepaskan angin sikit. Jangan fi syak. Fi syak. Itu dah melampau. Tak boleh sifat. Ingat huruf yang akhir, mahraj dekat mana, kat situ dia akan stop. Settlekan satu-satu. Sebab maknanya syarat dia, bila sampai kita nak wakaf, tengok huruf tu, mana makhraj dia, apa sifat dia. Itulah dia bunyi dia. Okay, sama juga macam ni. Ni tengok. Hujung dia dari atas, terus tukar sukun. Itu memang kita dah belajar awal tadi. Sabdu, maintain sabdu. Tapi apa yang berlaku? Nun kan bersabdu. Huruf bersabdu kalau ada nun dengan mim, dia ada sifat gunah dia, sifat dengung. So bila ada sifat dengung macam ni tak adalah dengung, kaf mana ada dengung, jim tak ada dengung, lam tak ada dengung. Tapi dia ni ada qalah, ni ada sifat hams. Tapi nun ada sifat gunah, dia buat dengung. So dengung ni lah kita kena maintain dengung dia. Tapi ramai orang baca dia tak bunyi pun dengung. Lepas tu nak berhenti kat sini kan. Ujurahun. Ujurahun. Mana dia punya dengung? Kenapa dia tak dengung? Sedangkan ni ada sabdu ni. Sabdu ni kekal, dia tetap ada. So bila dah tahu dah awal dulu, nun sabdu, mim sabdu, wajib dengung yang panjang ataupun kita kata dua harakat. So kena maintain dengung tu. Baris memang dah tak ada lah kan, dah tukar sukun. Dengung tu kena maintain. Ujurahun.
ujurahun. Itu dia punya dengung, kena maintain sifat dia. Jangan baca ujurahun. Salah tu. Ramai juga orang baca ujurahun, dia pergi panjangkan hu tu sebab dia nakkan buat dengung. Sedangkan dengung tak ada pun. Ujurahun. Dia baca hun panjang. Bila kita baca macam tu, kita dah menambah huruf pula. Jadi huruf mat pula banyak situ. Jadi macam makrif sukun pula. Sedangkan dia satu hakat je. Tak ada mat. Jangan baca panjang. Silakan baca maintain dengung saja. Ujurahun. Hun. Itu bunyi dia. Sebab tu kena bertalaki. Ingat huruf yang kalau kalimah kita nak berhenti tu ada sukun, ada ni. Ada tasydid, ada sabdu. Maintainkan sabdu tu. Baris semua kena tukar lah. Tukar sukun. Kecuali baris 2 di atas je lah. Itu kan kaedah lain. Okay. Ini baru masuk yang sebenar ni kan. Minggu lepas kita settle tu. Kita pun ada kawan baru. Dah ada juga yang tak apa faham ke apa minggu lepas. Kita just revise tak apa. Yang penting baca tu betul. Okay, sini contoh huruf mat yang akhir kalimah pula. Kategori mat asli. Okay, bila kita baca, tengoklah perkataan macam ni, nak berhentilah kat sini lah. Okay, bila kita nak berhenti, kalau kita baca biasa, illa huwa. Kita pun takkan berhenti dengan huwa ni. Apa nak buat? Baris di atas kan dah tahu dah. Tukar jadi sukun. Okay, ada sukun. Tapi sukun kat sini tak boleh buat sukun yang ada sukun macam tu. Sebab Ruslan Rosmani, bila waw sukun, kawan dia baris depan, dia adalah mat asli. So, bila mat asli tak nampak ada sukun yang bulat macam tu, dia tak boleh guna macam tu. So, apa kaedah dia? Kalau waw sukun, waw mati, so kawan dia baris depan, dia adalah mat asli. So kita akan tukar macam tu je lah. Pemikiran kita tahulah ini waw dia tukar jadi sukun. Tapi sukun tu tak adalah tulis sukun simbol tu. So apa dalam Ruslan Rosmani, waw sukun, kalau baris depan, kalau sebelum dia baris atas, itu ada huruf lin. Jadi kalau waw sukun, waw mati tapi depan dia huruf, sebelum dia huruf depan, baris depan, dia adalah mat asli. Mat asli. Sebab ini syarat dia. So ha baris depan, kawan dia waw mati kan, waw sukun. Tapi waw dia tak adalah bentuk simbol tu. Sebab apa dia adalah mat asli. So kita kena baca dengan 2 harakat. Illahu. Ramai orang baca illahu. Dia pergi maintain sebab dia pun tak tahu nak berhenti macam mana. Ataupun dia baca illahu. Bila ilahu je, itu bukan 2 harakat tu. Itu 1 harakat. Nanti kamu dah buang 1 huruf. Huruf ni tak boleh buang. Dia tetapkan ada. Kita dah tahu kaedah baris atas kan jadi sukun. Tapi sukun untuk mat asli tak nampak. Sebab Ruslan Rosmani penulisan dia kalau huruf mat asli, huruf mat, alif, waw, ya dia kosong. Atas dia tak ada apa-apa, kosong. Sebab apa? Partner dia kalau waw, partner dia baris depan. Ni partner, baris depan. Macam ni. Ini kalau contoh ni ya, partner dia baris bawah. Kalau alif, partner dia baris atas. Ini adalah mat asli. Itu dah bentuk tulisan Ruslan Rosmani. So, bila kita baca, illahu, hu, 2 harakat. La, 2 harakat, hu, so sama. Illahu, tempo sama. Sama kat macam ni. Mahiyah. Ni pada teks tu nampak kan. Dia nak berhentilah. Mahiyah. Tak boleh berhenti mahiyah. So apa nak buat? Baris atas, tukar jadi sukun. Tapi bila ada sukun, Ruslan Rosmani dia tak letak simbol sukun tu. Dia akan biarkan kosong. Sebab apa? Kawan dia baris bawah dah. Kawan dia dah baris bawah. Dia mengikut syarat mat asli. So dia akan baca mahi. Ma, 2 harakat mat asli. Hi, 2 harakat mat asli. Mahi. Dua-dua ni mat asli. Kenapa kita perempuan mesti dah tahu dah mat asli. Sebab sebelum ni alif ni kosong, kawan dia baris atas. Ni huruf ya, kosong, kawan dia baris bawah. Ini syarat mat asli. So kena baca 2 harakat. So bila kita nak berhenti kat sini, berhentilah dengan 2 harakat. Mahi. Ma, 2, hi. Mahi. Kan? Mahi. Tak boleh lah. Itu kita kena bagi betul-betul. Kalau dia mat asli, mesti dengan 2 harakat. Dan bunyi mat asli pun dia lembut. Kalau kita mahi, kan keras. Tak boleh. Memang salah pun. Tak boleh. Ini pun sama sampel ni. Baca-baca nak berhenti kat sini. Ini dah tentu kan nampak dia mat asli dah. Sebelum mat asli nak tukar pun tak ada nak tukar. Memang dah sama dah. Memang dia mat asli pun. Macam ni sebab kita nampak ya baris atas. Wa baris atas. So kita nak tukar je sukun-sukun kan. Macam ni dah alif tu memang dah kosong dah. Tak ada dah. Huruf alif kan memang tak dapat baris apa-apa. Dia lah mat asli. So berhenti pun sama je lah. Tuhaha. Sama je. Tuhaha. Sama je lah. Sebab huruf alif ni dia memang tak dapat baris. Tak ada apa-apa. Itulah kaedah kalau berhenti dengan mat asli. Mat asli mesti baca dengan 2 harakat. Itu kaedah dia. Pada teks macam ni lah. Tapi kalau nak berhenti lah. Kalau nak berhenti, kalau nak baca terus tak ada lah. Baca macam biasa je. Illa huwa. Apa-apalah sambung tu. Okay. Ini cerita pasal berhenti. Berhenti.
Tak kisahlah berhenti tu nafas tak cukup ke, berhenti pada betul nombor ke, berhenti pada simbol-simbol waqaf ke, tak kisahlah. Asalkan nak berhenti tu. Okey, sekarang ni kita tengok contoh pada didahului huruf mat di akhir kalimah. Nama dia mat arid disukun. Ni kita masuk kategori nama-nama berhenti itulah. Macam ni, kita kata waqaf mat asli. Cara waqaf. Ni cara waqaf mat arid disukun. Cara nak waqaf. Okey, mat arid disukun apa benda pula? Okey, pada teks Quran. Contohlah ni. Zatil buruji. Ni teks kan. So kita nak berhenti kat sini lah. Okey. Nak berhenti. Kita dah tahu huruf yang last kali. Baris apa? Baris bawah. Okey. Tukar sukun. Dah belajar dah. Memang direct tukar. So isu dia sekarang ni. Sebelum huruf dia ni ada huruf mat. Ada waw kosong. Alif waw ya kan huruf mat. Mat asli. Waw yang kosong. Ya kosong. Alif kosong. So sebenarnya ada waw kosong. Sebelum dia adalah baris depan. Sebab huruf asli kan kawan dia. Partner baris depan. Syarat dia. Huruf baris depan. Waw mati. So kita akan baca dengan dua harakat. Zatil buruji. Tapi tak boleh bunyi lah berhenti buruji. So nak berhenti tu, ini kan kita dah tukar. Baris bawah tukar. Sukun. Nak baca tu macam mana pula tu? Ini kan semua sama lah. Teks semua sama. Yang tukar ni je. Tapi oleh kerana dekat sini ada mat asli. Apa nak buat? So bila dah jumpa mat asli kat sini, kita kena panjangkan. Sebab kita nak berhenti dah. Kita kena baca dengan panjang. Dan kita boleh pilih nak berhenti panjang tu 2 harakat ke, 4 ke, 6 ke boleh. Sebab kita nafas nak berhenti dah ni. Kita nak habiskan nafas kita tu. So kita akan baca Zatil buruj. Belakang ingat qalqalah tetap maintain sifat huruf mesti kena settlekan lah. Jim ni kan dia sifat qalqalah. So settle kan. So isu di sekarang ni kita cerita tentang kenapa nak baca panjang tu. Kenapa tak baca Zatil buruj. Zatil buruj. Kalau kita baca macam tu kita dah buang pula waw ni. Waw ni kan huruf mat dia memang dah ada pada teks pun dah ada. Satu huruf pun tak boleh buang. Sekarang ni nak baca tu macam mana pula? So bila nampak waw kosong sebelah dia kan huruf mat, sama je, teks ni semua sama. Belakang ni je kita tukar. Tapi nak baca tu dah lain pula bunyi dia. Kita akan baca Zatil buruj. Ru tu kena panjangkan. Kenapa nak panjangkan? Kita pilih nak 2, 4, 6 harakat. Kita nak panjangkan sebab apa? Sebab kita nak berhenti dah. Nak habiskan nafas kita. Tapi kalau kita nak baca macam tu, kita pilihlah nafas kita 2 ke 4 ke 6 nafas kita. Tapi seelok kita ambil 4. Sebab 4 ni agak sederhana lah. Nak kata pendek sangat pun tak. Panjang sangat melampau pun tak. Agak-agak tengah lah. Kita ambil 4. Dan kalau kita mula kita nak baca Quran tu, kalau kita dah kata mat disukun ni, nak berhenti kita nak ambil 4. Semua 4. Kalau kita ambil 6, semua 6. Dia konsisten. Jangan kejap 2, kejap 4, kejap 6. Dia macam huru-hara sikit. Kalau kita dah memang berhenti semua 4, semua 4 harakat. So dalam satu surah kita baca semua. Kita jumpa mat disukun semua 4, 4, 4, 4. Sama je, konsisten. So bila kita nampak macam ni, kita baca dengan panjang. Contohlah kita ambil, kalau 2 harakat, Zatil buruj. Macam tu lah. Kalau kita ambil 2 harakat nak berhenti. Zatil buruj. Kita baca panjang tu sebab ni lah. Sebab mat asli kat sini ni. Sebabkan dia ni. Sebabkan dia ada, nak berhenti pula, dia lah kita kena tarik dia panjang. Buruj. Buruj. Zatil buruj. Jim ni last ni baru bunyi. Bukan daripada awal lagi. Buruj. Bukan punya ruj. Memang tak boleh pun. Kita kena settlekan dia dulu. Buruj. Last baru masuk huruf jim tu. Settlekan 2 ke 4 ke 6 ke kat sini. Baru bunyikan dalam huruf yang terakhir tu. Contoh sebab macam ni. Ni teks ni kalimah ni. Nak berhenti kat sini. Okey, kita tengok huruf last. Huruf nun ni baris depan. Apa nak buat? Dah tahu dah kena sukun. Itu yang standard kita belajar tadi lah. Huruf baris depan, terus tukar sukun. So isu dia sekarang, sebelah ni ada huruf ya. Huruf mat yang kosong. Ya kosong. Kan ya sama. Ya kosong. Ain baris bawah. Ta baris atas. Sin sukun. Ni semua sama je. Belakang ni je isu dia sekarang ni. Belakang ni. Kita tak boleh baca nasta'inu. Berhenti dengan nasta'inu. Boleh kalau kita belajar dengan baca-baca dan kiraan, baca dengan cara ismam atau cara raum. Tapi kita tak nak cerita tu, nanti puan confuse. Dan ini basic pun puan kan tu cangak-cangak lagi kan. Settle satu-satu dulu. So kita settlekan sukun dulu, cara sukun. So hujung matikan. Okay. Oleh kerana sebelah dia ada huruf mat asli kan dia kosong. So apa nak buat? So huruf dia lah kena panjangkan dulu. Huruf ain ni. Panjang tu berapa? 2, 4, 6. Puan pilihlah nafas berapa. Tapi kata-kata sederhana lah. 4 harakat lah sederhana. Kata pendek sangat pun tak, panjang sangat pun tak. Okey je lah 4 ni. So kita akan baca macam mana? Nasta'in. Last baru bunyi nun. Yang pada awal nasta'in. Kan bunyi macam pelik. Tak boleh. Dia mesti
Ini kena buat dia kena panjang dulu baru hujung masuk nun. Nasta'in. Nun ada sifat gunah yang paling minimum. Original dia nasta'in. Sin ada sifat dia. Sifat rohah. Lepaskan angin dulu. Nasta'in. Ain. Ini semua huruf rendah. Semua istighfar. Nun rendah, sin rendah, ta ni semua rendah. So nafas kita punya lidah janganlah naik pangkal lidah. Tak ada huruf yang naik pangkal lidah. Tak ada istilah. Semua rendah je lah. Nasta'in. Jangan nasta'in. Salah tu. Ini lah nun sukun. Izhar. Jelaskan dia. So bunyi pun dengung yang original ada pada dia. Macam tu je. Nasta'in. Kat mana makhraj nun? Bukan hujung lidah betul-betul. Tekan pada langit lembut. Nasta'in. Kat situ lah lidah kita akan stop landing terakhir. Macam ni sama juga. Ruk jim. Last tadi jim kan. Zatil buruj. So tengah lidah lah dia akan stop. Buruj. Sebab apa? Kan dia ada sebab kokolah. Tapi tengok. Dia tak ada bunyi buruj. Tak boleh bunyi macam tu. Sebab dia tak ada sabdu. Dia satu je. So dia bunyi dia rendah je. Buruj. Biasa je. Kalau ada sabdu tu baru macam tadi. Buruj. Tapi susah sebab huruf mat mana nak boleh tekan. Dia untuk panjang. Sebab tu Ustaz Rosmani kena mahir apa dia mat asli, apa dia sabdu. Baru kita boleh guna. Boleh kita sebut betul-betul lah. Lepas tu kita kena faham. Perempuan tak perlu hafal pun. Mereka kena faham je. Okay, contoh ni, kalimah ni. Okay, baca. Okay, nak stop. Kaedah yang sama. Hujung. Tak kisahlah huruf apa pun. Nanti kata ni baris bawah. Di baris bawah itu kita dah tukar sukun. Memang dah tukar lah. Kita tukar. So sebelum dia ni ada huruf mat. Tengok adik kecil ni. Ada huruf mat. Adik kecil. Ni huruf dari atas. Kan? Ni semua sama je. Tapi kat sini ni ada adik kecil. Ni kan huruf mat asli. Sebab apa? Kenapa awak kata dia mat asli? Sebab ikut dah menepati syarat. Sebab ni huruf adik ni kosong. Sebelum dia baris atas. Mat asli lah. So bila mat asli ada kat sini. Nak berhenti tu. Kalau nak maintain dua hakat macam mat asli biasa pun boleh lah. Tapi orang dengar macam tak ada beza lah. Tu je. Kalau kita nak baca 4 tu nampaklah sikit beza. Kalau 6 tu kalau nafas kita panjang. Okay. So bila nak baca, kalau pada teks al-hujurati. Al-hujurati. Tapi tak boleh lah baca macam tu. Kalau baca terus boleh lah nak berhenti. Al-hujurat. Al-hujurat. Ra jadi tafkim. Ra tebal sebab dia dah tentu bagian atas dia tebal lah. Ra tafkim. Ta, kita dah tahu dua sifat tempo kita kena settlekan. Saya berhentikan suara bunyi tu, lepaskan angin. Al-hujurat. Al-hujurat. Tu. Sebab tu kalau kita guna 4 hakat, rat. Nampaklah beza. Ataupun kalau buat 6, al-hujurat. Tu lebih lah. Kadang itu pun bukan kata 6 tu dah 7, 8 tu. Tapi kalau 4 tu agak sederhana lah. Kalau pendek, al-hujurat. Hujurat. Macam tu. Tapi kita nampak macam boleh lah. Tapi tak nampaklah beza. Kalau orang baca hadar, macam apa, imam-imam tarawih tu, dia kan baca laju, bolehlah nak guna dua-dua baca cepat, nak baca cepat kan. Bolehlah guna. Tapi kita ni nak bukan imam apa pun. Nak baca yang biasa-biasa pun baru nak belajar. So settle, baca macam biasa je lah. Ni normal. Kita ambil 4 harakat. So ingat, bila kita tengok huruf terakhir tu nak berhenti tu, tak kisahlah dia baris apa, atas, bawah, depan pun, kaedah dia sukun. Kecuali pada dua di atas. Di atas tu memang kaedah dia lain. Dia dah terkeluar langsung. Dia tak ada guna pun kat sini. Okay. So tukar. Tapi kalau sebelum dia ada mat asli, tempat area mat asli dah kena panjangkan. Panjang tu 2 ke, 4 ke, 6 ke, pilihan. Kita punya nafas sendiri. Kita tak boleh nak paksa orang pun. Kalau kita rasa 4 okey, buatlah 4. Kalau kita rasa 6, 6 lah. Tapi biar sama lah, biar konsisten bunyi tu. Jangan jak 2, jak 4, jak 6 tu dia agak macam huru-hara bunyi tu. So biar sama 4, 4, 4, 4. Orang dengar pun okey lah, bunyi dia sedap. Dia lebih tersusun dan teratur. Okey. So ingat bila nampak ada mat asli sebelum dia, ni huruf yang last, huruf last yang last. Huruf last memang kita dah tahu, jelaskan sifat dia. Huruf jim apa sifat, nun apa sifat, ta apa sifat, kena jelaskan. Dan lidah kita mesti landing pada makhraj dia tu kat mana, ta kat mana, nun kat mana, jim kat mana. Dan tengok sebelum, kalau oleh kerana sebelum dia ada mat asli, kita kena panjang area mat asli tu. Panjang baru buat dipanjang, baru sebutkan huruf yang terakhir. Itu nama dia mad arid disukun, mad panjang. Arid ni mendatang, disukun dengan sukun. Maknanya dia ni tak sukun, dia tak mati pun, kita yang datangkan sukun untuk dia.
Dan kita mendatangkan sukun untuk dia. Lepas tu kita baca panjang. Itulah nama tu. Mat panjang, arid mendatang. Disukun kerana sukun. Sebab kalau teks betul-betul dia tak sukun pun. Kita dah yang sukunkan dia sebab kita nak berhenti kan. Itu kaedah dia. Okay. So kita akan tengok seterusnya. Ini pun dah 9-10. Slide 71 tu. Banyak kan. Memang tak boleh habis ni. Paling maksimum last pun minggu depan je. Lepas tu kita dah cuti nak raya kan. Tak kira lah raya PKP pun tetaplah raya kan. Tetaplah. Tapi maksudnya slide ni 71 banyak lagi ni. So tengok satu-satu bagi perempuan faham. Okay, sekarang ni kita tengok contoh dia dahulu huruf lin di akhir kalimah. Nama dia mad lin. Okay. Kadang kita dari segi tajuk ni kita tengok tajuk pun kita tak faham. Tapi kita dah cerita-cerita baru dia faham. Oh patutlah nama dia mad lin. Patut nama dia madik sukun. Macam tu kan. Okay, sekarang kita tengok pada teks. Ini teks dia. Baca, okay, nak berhentilah. Kaedah yang sama. Ujung dia tak kira apa huruf. Tapi bila ni tanwin bawah terus sukun. Tukar. Terus sukun sebab dia bukan baris dua di atas. Kita ulang banyak kali. Sebab ingat, bila tanwin baris dua atas tak guna pun kaedah ni. Dia guna kaedah yang tadi lah buang satu tu. So bila tanwin baris bawah terus sukun. Okay. Sama juga cerita dia. Macam tadi ada waw kosong. Alif kosong, ya kosong kan dia mak asli kan, mengikut syarat. Tapi sekarang ni waw ada sukun pula ni, sebelah dia ni. Waw sukun, waw sukun. So dia dah jadi macam yang mula-mula tadi tu. Kita dah sukun, sebelah pun ada sukun juga. Cuma beza dia dekat sini, ni adalah huruf lin, huruf yang lembut. Kita akan belajar huruf yang tunggal kan, ada sifat lin. Okay, syarat huruf lin ni pula, dia dua je. Waw sukun, ya sukun. Dan syarat dia mesti, kawan dia mesti baris atas. Bila dia baris atas, kita kena akan baca-baca dengan disebabkan kena berhenti ni lah baru kita boleh baca panjang. Kalau kita baca dia terus, kita tak boleh baca panjang, baca satu akad je. Min khawfin, itu yang original. Khawfin, pula ni huruf ha. Min khawfin, min khawfin. Itu kau baca terus. Bila nak berhenti, kita boleh baca min khawf. Tak boleh, kita memang akan lajak dia panjang juga. Sebab ini dah berhenti. Ini dah huruf lin. Sini pun dah huruf sukun juga. So kita akan bunyi min hauf. Min hauf. Min hauf. Fa dia sifat lepaskan angin. Kan dia sifat lepaskan angin hamas tu. So kita kena settlekan bunyi tu. Waw sukun uncung. Min hauf. Fa mesti gigi kita, gigi kapak ni letak pada bibir lembut. Hauf. Kan min hauf. Hauf. Selalu bila orang huruf fa, dia macam dia tutup mulut tu. Dia macam min hauf. Min hauf. Tak sempat. So angin waw tak keluar, huruf fa pun tak keluar. Dia dah sangkut, dia dah tertutup. So kita kena bunyikan min hauf. Hauf. Min hauf. Dan huruf lin maksud dia lembut. Bunyi pun lembut. Min hauf. Min hauf. Min hauf kan keras tu. Memang keras dan sebab kita dah sangkut dunia angin tu. Dah pergi stop angin, dah tersekat. So lepaskan. Min hauf. Min hauf. 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 Sebab waw ni kat bibir. Fa pun bibir juga. Min hauf. Dia akan bunyi macam tu. Dan tariklah dua pilihan. 2, 4, 6 akad. Sama macam mak sukun tadi. Sama je. Cuma beza dia nama mak lin sebab dia lah huruf lin. Sebab dia huruf lin, sebab tu nama dia mat lin. Mat tu maksud dia panjang. Sebab kalau baca terus dia tak panjang. Min haufin. Min haufin. Satu akad je. Tapi oleh kerana kita nak berhenti, kita kena tarik dia panjang. Min hauf. Min hauf. Lepaskan angin. Sifat yang ada pada huruf fa. Dan berhenti pada mahraj je lah. Mahraj dekat kat bibir. So kita akan stop kat situ je lah. Sama ikut macam ni. Baca nak berhenti. Okey. Last kali huruf nun. Tak kisah apa huruf. Tapi dia daripada bawah. Pada bawah sama. Tukar. Terus tukar direct sukun. Tapi sebelah dia apa dia? Ada yang sukun pula. Yang sukun. Yang ada sukun kan. Nama dia huruf lin. So bila huruf lin apa? Syarat dia menepati tak? Kawan dia beri atas. Menepati. Sudah kau menyertai. Wasyafataini. Wasyafataini. Taini. Itu kau baca terus. Tai tu huruf lin. Tapi bila nak berhenti, dia akan tukar jadi mat. Kenapa mat? Sebab nak tarik panjang tu lah. Mat kan maksud dia panjang. So, wasyafatain. Wasyafatain. Itu bukan dengung lah. Untuk nun punya makhraj. Nun punya sifat.
tain dia tain. Wasyafatain. Kita tarik panjang sebab tu nama dia mat. Kalau kita baca terus tak ada. Wasyafataini. Wasyafatain satu akad je. Huruf lin ni kalau duduk tengah satu akad je. Kalau baca sambung. Tapi nak berhenti, dia akan berubah. Kita kena tarik dia panjang. Sama macam mak sukun style. Wasyafatain. Kalau ambil 2, 2. Kalau 4, 4. Kalau 6, 6. Bagi semua konsisten. Kita nak macam tu je lah. Kalau orang dia sukun, sebelum dia pada atas. Itu syarat huruf lin. Ini sama. Kalau ya bersukun, kawan dia beratas, itu syarat untuk huruf lin. Huruf lin 2 je, satu waw, satu ya, 2 je, 2 huruf tu. Tapi kawan dia mesti beratas lah. Kalau waw dia beri depan, kalau ha dia beri depan, dia mat asli. Tapi dia takkan ada sukun lah. Sebab tu kita bila belajar Resam Rosmani, belajar ilmu tajwid, kalau satu hari lah ditakdirkan perempuan ada orang bagi kertas edaran apa-apa benda lah, penuh lah ayat Quran ke apa benda. Kalau kita dah main, kita boleh tahu. Ini betul ke tak betul? Kalau waw sukun, mesti syarat dia beri atas. Kenapa ni waw sukun tiba dia beri depan? Kita boleh tahu. Ni kalau mat asli, mestilah dia beri depan. Kita boleh detect, kita sendiri boleh detect ayat Quran tu betul tak dia punya ada typo error ke, ada orang tambah huruf ke. Sebab kita dah belajar, kita dah tahu. Resam Rosmani, bila kita faham dia punya keedah tu, kita tahu orang nak buat penyelewengan ayat ke, nak buat tipu-tipu apa, kita boleh dapat detect. Sebab kalau huruf lin, waw sukun, mesti kawan dia beri atas. Ya sukun kawan dia mesti pada atas. Itu huruf lin. Kalau tiba-tiba kita tengok teks tu waw sukun, tiba-tiba ha ni beri depan. Kita nak baca pun macam mana? Resam Rosmani kita tak boleh baca pun kalau ha contoh ha ni beri depan. Kita nak bunyi macam mana? Min hu waw ni nak panjang ke? Satu hakat ke? Min hu memang tak boleh. Sebab tu kita belajar, kita dah tahu kalau waw sukun mesti kawan dia pada atas. Ya sukun kawan mesti beri atas. Baru nama kita di huruf lin dan kita akan baca tai, hau, tai. Macam tu je satu akad. Nak berhenti tu kita tarik panjang. Kita nak berhenti dah. Dan last kan. Hau, tain. Itu kena tarik. Sebab tu pentingnya belajar tajwid. Resam Rosmani kita boleh detect. Orang buat penipuan ke teks apa salah. Kalau macam ni, kalau saya buat teks salah, macam salah typing, apa boleh detect. At least boleh beritahu, kat situ ada salah tu, typo. Bila kita dah belajar, kita boleh detect. Tapi kalau kita tak belajar, orang tu cakap boleh tipu pun kita macam, iyalah. Macam kita tahu, kita akan terima je. Tapi kalau kita belajar, kita boleh kata, kat situ ada salah tu. Patutnya bagi bawah tu, patutnya bagi atas. Macam tu sebab kita dah belajar, kita boleh dapatlah detect. Itu dah pentingnya. Okay, ingat kalau tadi mat asli, kaedah sama je, cara baca tarik panjang, 2, 4, 6. Kalau ini ada mat asli, alif, waw, ya, tarik panjang. Kalau ni pun sama, kalau ada huruf lin, asal dia memang macam satu akad, so kita akan baca tarik panjang. Sebab kita nak berhenti, kalau tak nak berhenti tu tak adalah satu akad. Okay. Seterusnya, mat silah di akhir kalimah. Okay. Ini adalah bentuk ha domer. Ini perempuan tak belajar hukum lagi kan, memang dengan berbau ke apa, tak kisahlah. Tapi maksud ni nama dia ha domer. Dan kita akan belajar nanti mat silah tawilah, mat silah qasirah. Tapi oleh kerana kita tak belajar hukum lagi, kita belajar bab berhenti. Sebab isu dia sekarang ni, perempuan dah baca Quran tapi tak nak berhenti tu tak reti. So sekurang-kurangnya kita repair yang tempat nak berhenti ni. Jadi bila perempuan baca pun dah reti lah nak berhenti tu. Nanti dari masa ke masa kita belajarlah cara hukum tu. So hukum tu dia punya orang kata aksesori dia. Jadi dia punya main yang kita kena tahu. So perempuan bila berhenti tu tahu. Okay. So bila nampak ni bentuk macam ha ni, kita panggil ha domer. Kan ada waw kecil. Kalau ha beri depan sama je. Kalau ha dia beri depan kawan dia waw. Ni wow, tapi ni ada benda menentang mat ni, mat panjang ni. Nama dia tawilah. Okay. Sekarang ni isu dia kita tak nak detailkan qasirah tawilah ke apa. Tapi nak berhenti kalau orang jumpa perkataan macam ni, huruf macam ni kan nak berhenti, terus tukar dia sukun. Sahibuhu pada tag, hu dua akad kan. Tapi nak berhenti tak boleh baca hu. Apa nak buat? Terus tukar sukun. Sahibuh. Sahibuh. Terus jadi sukun. Sebunyi dia buh. Sahibuh. Dan ha ada sifat rohawah, lepaskan angin. Sahibuh, sahibuh, buh. Itulah bila kita baca, barulah dia fasih, barulah bunyi dia ha sebiji keluar. Macam ni, yuhawiruhu. Ini pada kita baca hukum nantilah. Tapi sekarang ni isu dia kita nak berhenti je. Kita nak berhenti. So bila nak berhenti kita tengok je, direct tengok. Oh, dia bentuk macam ni nak berhenti. Terus tukar sukun. Tak ada guna panjang pun tak ada dah. Sukun kan aja. Yuhawiruhu. Jangan macam yuhawiruhu. Kita pergi pendekkan. Tak perlu pendek pun. Memang tukar je terus. Matikan terus. Yuhawiruhu. Yuhawiruhu. Ruh. Sifat rohawah daripada huruf ha yang sukun. Tengok, sifat sangat penting. Ujung-ujung huruf ni
Kan ada sukun dah tentu kita nak jelaskan sifat dia tu. Sama tak? Fawasatna bihi. Fawasatna bihi. Dia kalau kita baca sambung lah. Tapi nak berhenti tak boleh lah bihi tu juga. Tak ada dah. Fawasatna bih. Fawasatna bih. Satu akad je bih. Bunyikan angin lepas tu bih. Ha yang sukun. Sifat rohawah daripada huruf ha. Fawasatna bih. Tak mau fawasatna bihi ataupun bihi. Tak payah. Baris dah tak ada. Semua tukar sukun. Semua tukar. Ini pun sama. Huruf ni belakang dia macam ni. Ha baris bawah dia ada ekor ya. Huruf mat ni sebab ada pertembungan hukum. Tapi kata nak berhenti kat sini nampak pattern macam ni terus tukar sukun saja. Tak ada kena-mena panjang apa dia dah. Tak ada dah. Lijambih. Bih. Jangan lijambih. Jangan beh pula bawah bi. Lijambih. Bih. Maintain bunyi ketepatan tu. Lijambih. Ingat bila nampak pattern macam ni kalau mana dah belajar tu tahulah qasirah tawilah ni semua memang mana tahu. Mana yang tak tahu tu tak apa. Sebab kita selalu belajar bab waqaf cara nak berhenti aja. So nampak pattern macam ni terus tukar sukun. Semua tukun dan semua akan jadi ha mati lah. Dan bila ha mati dia ada sifat rohawah, lepaskan angin. Sahibu yuhawiru fawasatun nabi lijambi. Jangan baca bi. Tak boleh salah. Itu maknanya kita dah tambah huruf pula kat situ. Satu, dua, tetap dua. Itu sebab tu bila kita baca Quran, dia belajar tajwid, dia mengajar kita untuk disiplin betul-betul. Satu adalah satu. Bukan satu tu dia satu setengah. Satu tu nak suka buat dua nak setengah, tak boleh. Kalau dia tu satu je lah. Macam tu. Okay. Ini baru jadual sifir pun tak habis ini. Okay. Ini kalau ta marbutah di akhir kalimah. Terus jadi ha sukun. Okay, macam ni. Ini bentuk dia, kata lepas baca-baca, nak berhentilah kat sini. Ini nama dia ta marbutah. Ta bulat ni. Bentuk bulat macam ni atau bentuk macam ni. Tapi dia 2 titik. Nama dia ta marbutah. Ta marbutah ni, bila dia baris 2 di atas ke, dia tu tanwin ke, dia baris depan ke, baris 1 ke, apa, tetap dia tukar jadi ha sukun. Dia tak ada kena-mena, walaupun dia baris 2 di atas, dia tak ada tak masuk dalam buang 1, dia tak ada. Ta marbutah tetap ta marbutah. Dia tak kisah dia dapat tanwin atas ke, bawah ke, depan ke, atas ke, bawah ke, baris dia tak peduli, yang penting diri dia tu je. Dia adalah ta marbutah dan memang tukar jadi ha mati je. Itu saja. Kalau berteks, mawaddatan. Kalau baca yang original, mawaddatan. Kita takkan baca mawaddatan. Kita mesti nak berhenti dengan mawaddah. Tengok ha. Bila ha ni ta marbutah. Bila tukar dia jadi ha. Ha sukun. Huruf ha tu. So bila ha tu kan ada sifat rohawah. So lepaskan bunyi. Mawaddah. Macam ni. Kazibatun. Ini kan ta marbutah dari depan. Kazibatun. Bila dia ada baris, dia bunyi tun lah. Tan, tin, tun macam biasa tu. Tapi nak berhenti, dia terus tukar jadi ha. Ini kena ingat. Bila ta marbutah, dia akan automatik tukar jadi ha. Sukun tu tentulah kita kena sukun kan. Memang kita dah tahu kan. Semua tanwin ke apa, tukar sukun. Tapi ya, baris atas pun sukun. Sebab pun kita bukan isu dia tu baris. Isu dia ta marbutah. Dia ni, diri dia ni sendiri. Diri dia tak terkesan pun dengan baris apa pun. Yang penting dia ni akan tukar jadi ha. Semua jadi ha. So bunyi dia kazibatun jadi kazibah. Kazibah. Bah. Itu bunyi dia. Sama juga al-waqi'atu. Ini pada teks al-waqi'atu. Dia bunyi ta. Kalau kita baca biasa tak matikan dia bunyi tu biasa dia ta ti tu. Itu sebab dia ta marbutah. Tapi bila nak berhenti dia tu jadi ha. Berubah terus. 360 darjah tu tukar. Dan dia pun sukun mati dah. Al-waqi'ah. 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 Itu bunyi dia. Ingat, bila ta marbutah pun ada pengecualian juga. Macam tadi kan, tanwin baris 2 di atas kan. Dia tak termasuk dalam terus sukun-sukun, tak ada. Baris 2 di atas, buang 1. Itu kaedah dia. Ta marbutah pula sama juga. Dia pun special effect dia juga dia sendiri. Dia tak mau, dia tak ada kena-mena pun dengan baris-baris ni. Bila nak berhenti kat dia, itu tukar je. Tukar jadi ha yang mati. Terus bunyi ha mati je lah. Mawaddah, kazibah, al-waqi'ah. Tak adalah al-waqi'atu, al-kazibatu, mawaddata. Tak boleh lah. Kita tak boleh konon-konon macam ni. Banyak orang pun dia akan ikut apa kaedah yang beri 2 di atas buang 1 tu. Dia akan baca mawaddata. Dia akan baca macam tu. So kita kata macam mana awak baca mawaddatah? Kata sebelum ni dah bertalaki dengan guru mana apa bagai.
Apa dah sekarang berita lelaki bunyi macam tu juga, sepatutnya tak ada masalah macam tu. Kalau dah pernah berita lelaki, kenapa bila berhenti dah second talaki dengan saya ke apa contohnya, kenapa bunyi mawaddata? Masa talaki dulu tu takkan guru tu tak tegur ataupun mungkin dia tak berhenti kat situ ke apalah. So salahlah kaedah tu. So bila ta marbutah, memang ta marbutah terus tukar dia ha sukun. Tak ada kena-mena nak buang satu memang tak ada. Dia tak terpakai. Ta marbutah tetap dengan diri dia sendiri. Dia memang dia pentingkan diri dia sendiri je. Dia tak kisah perlu baris ke tak ke. Dia akan tukar dan dia akan tukar 100% tukar. 360 darjah lah tukar. Pergi ha terus. Mawaddah dan bunyikan sifat rohawah. Tu. Ingat dua perkara yang dia memang lain sikit. Walaupun kita nampak dia bari dua di atas, dia tak ada kena-mena. Asalkan dia tu ta marbutah, memang dia semua tukar jadi ha sukun. Itu saja. Itu yang kena ingat dan kena cam. Okey. Masuk sikitlah mengaplikasikan wakaf akhir kalimah pada contoh ayat Quran. Okey, ni perempuan kena tengok Quran lah. Sebab tu standby Quran. Perempuan buka Quran sekarang, perempuan mesti dah ada kat sebelah kan. Okey. Sebab tu bila kita bagi contoh-contoh kalimah, kadang kita tak tengok pada Quran, kita rasa macam tengok pada slide pada semua, tak tengok dalam Quran yang kita baca hari-hari. So saya buka pada Quran sendiri, tengok. Kita pun dah bagi tahu awal-awal lah. Ini adalah contoh wakaf di akhir kalimah mengikut surah dalam Quran. Kita bagi real punya live, real punya sampel lah ni. Okey, dah highlight warna merah dah. Perhatian, sila bertalaki dengan guru Al-Quran anda untuk mengesahkan cara sebutan yang betul dan tepat. Okey. Ini mana perempuan yang bertalaki dengan saya dah semak kan. Tapi kalau perempuan yang bukan bertalaki dengan sini, guru kat mana-mana tak kisahlah. Maknanya kena ada guru lah. Guru tu yang akan make sure sebutan tu betul ke tak. Okey. Sekarang apa kita belajar tadi tu, secara simbol-simbol, sifir-sifir bagai tu, sekarang kita apply betul-betul dengan ayat Quran betul-betul. So perempuan buka surah Al-Baqarah ayat 36. Memang teks ni lah, teks buka sekarang. So kalau nanti kalau saya bagi nota ni, perempuan kalau rasa nak print sebab dia banyak ni 21. Ataupun perempuan boleh print certain page lah yang mungkin ada nota yang apa kalau macam sampel-sampel ni mungkin perempuan boleh mark je lah dalam Quran tu terus. Ambil pensel, tanda kat situ. Okey, ayat ni Baqarah 36 kat sini, kategori ma'alif sukun. Dan kita nak tulis tu bukan niat kita menjonting apa. Untuk belajar saja, untuk bagi maklumat. Ni sampel lah satu. Ni pun dah kat 9.5 dah. Okey, surah Al-Baqarah. Perempuan tengok Al-Quran sekali ya. Sebab ni slide pun saya tak bagi hari ni. Kalau nak bagi maksimum pun minggu depan je, sebab last kan. Kena push jugalah next week kena habis kan. Okey, Baqarah ayat 36. Ini ayat dia. Kita dah baca. Okey, nafas tak cukup dah. Padahal ini elok je sambung kan. Tapi kalau dah nafas tak cukup, berhenti je lah, tak masalah. Tu dah berhenti, reverse lah balik. Ambil belakang sikit kan. Fa'akhrajahuma ke apa-apalah belakang tu. Ni kita nak fokus pada wakaf ni, cara nak berhenti ni. Bunyi dia tu macam mana. Okey. Sebab tu kita bagi nota macam ni. Apa-apa tengok je nota ni. Apa pun boleh nampak. Cara nak baca nota ni. Okay, ini surah Al-Baqarah ayat 36. Okay, ini ayat dia. Okay, pada ayat tu ada sampel wakaf lah. Wakaf surat Namjah ni. Ada sampel. Bagi kita pasal wakaf kan. Ini sampel ni contoh wakaf. Okay, dia kategori ma'arif sukun. Ini cara saya nak share info lah. Supaya nak bagi faham. Okay, ni contoh baca. Okey lah, kata kita nak berhenti kat sini. Kita dah tak warna merah. Okay, bila nak berhenti, kita dah tahu kaedah tadi. Huruf yang last kan mesti kita nak matikan. Terus jadi, kan dari bawah, terus jadi sukun. Sebelum ni, ada huruf ya. Kan ya kosong kan adalah mat asli. Mana nak tahu betul mat asli? Sebab syarat sebelah ni, kawan dia kawan dari bawah. So, kawan dia ya kosong. So, kat sini kita letak nombor 1, nombor 2. Ni cara nak baca nota. Cara dia, panjangkan sebutan huruf mat pada huruf nombor 1. Ni kan huruf nombor 1. Fi kan huruf mat ni. Pada huruf nombor 1 ni fi ni huruf nombor 1 lah. Okay, sama dia panjang 2, 4 dan hakat ke apa. Lepas tu kemudian, maknanya lepas tu sukun dan jelaskan sifat huruf nombor 2. Nombor 2. Kan nombor 2. Huruf ha nombor 2. Kita sukun, kita matikan, kita jadi kalau huruf ha dari bawah terus jadi sukun. So kaedah dia, kemudian sukunkan dan jelaskan sifat huruf nombor 2. So bila nak baca kana fi. Ni cara nak berhenti lah. Kita dah belajar. So bila dia berhenti bunyi itu, nama dia maksud kategori mat arid disukun. Kenapa mat arid disukun? Kerana ni ada huruf mat asli dekat sini. Dia jadi sukun kerana kita mat panjang arid mendatang disukun kerana sukun. Sebab ini tak mati, kita nak matikan dia. Oleh kerana kita nak matikan dia, kebetulan pula dia ada mat asli kat sini, so kita kena tariklah dia panjang. Pilihlah 2, 4 dan akad kita dah tegang tadi tu. Kalau kita rasa 2 lah, 4 lah, tapi eloknya 4 lah, agak dapat cantik sikit. So bila kita baca
asyaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Kana fi. Cara nak berhenti. So fi ni tarik panjang, fi. Ha automatik mati dah lah. Kan kita sukun kan, sukun dan jelaskan sifat huruf nombor 2. Nombor 2 ni huruf ha. So ha kan ada sifat rokhawah angin tu, fi. So settle kan bunyi tu. Kana fi. Itu cara nak baca nota. Kita tengok sampel ni. Sama ayat 36 juga. Okay, contoh. Dia masuk, kita memang saja ambil macam ni sebab apa, inilah dalam masa talaki kita perasan. Kat sini selalu buat kesilapan, kat sini pun cara buat kesilapan. Ada cara-cara dia tu. Okay. So ni kita bagi penerangan macam mana kalau nak berhenti kat sini, itulah bunyi dia. Macam nak berbunyi kan itu. Okay. Kat sini masuk kategori sukun dan kekalkan tasydid. Okay, kita baca, ayat ni ada lagi sebelum ni, kita ambil keratan saja. Baca-baca, okey nak berhenti kat sini. Sebab ni kan ada tempat berhenti. Walaupun boleh sambung sebab nafas dah tak cukup, berhenti je lah. Okay, nak berhenti tu dah cerita nak berhenti tu. So kita dah tahu bila huruf terakhir. Berapa tanwin? Tanwin kita dah tahu dah. Kan kena sukunkan. Sukunkan. Lepas tu huruf yang sebelum tu beri depan. So bila dah sukun, tanwin tu kita sukun. Tapi dia ni bersabdu. Bila sabdu kita dah belajar. Sabdu kekal. Tanwin tu akan tukar jadi sukun, matikan. So macam mana nak bunyikan? So tekan daripada dal ni. Automatik yang waw ni kata naik. Libang bin adu. Libang bin adu. Jangan baca adu. Dia bukan panjang kan? Dia bukan mak asli pun. Ini ada huruf bersukun, huruf yang bertasydid. Huruf bersabdu, huruf double. Li ba'din adu. Du. Tekan du. Dan kat mana mahrah huruf waw? Bibir. So dia akan berhenti kat situ lah. Adu. Mulut tu muncung lah. Adu. Sebab tu penerangan dia, beri tekanan pada huruf nombor 1. Nombor 1 siapa? Huruf dal. Tekan dia. Kemudian sukun dan jelaskan sifat huruf nombor 2. Nombor 2 kan huruf waw. Sifat huruf waw apa? Dia macam muncung kan? Dan bila jelas. So kita jelaskan adu. Tekan pada dal, adu. Libang din adu. Sebab tu saya kata, siapa yang nak share nota, make sure dengan penerangan. Baca nota tanpa tak tahu penerangan, kita pun tengok apa benda sebenarnya cakap. Tapi kalau orang dah reti dah, maksudnya huruf pertama tekan pada dia, supaya ni makhraj sifat dia apa, faham dah. Okay, contoh kan. Sama juga macam ni. Contoh, baca-baca nak berhenti kat sini lah. Nak baca sini nafas tak cukup. Okey, berhenti sini. Nak berhenti ni lah kita kena tahu cara nak berhenti. Tak boleh main suka hati. Okey, kata nak berhenti sini. Jumpa pula huruf ra ni bertanwin, ada sabdu. Kaedah sama. Tanwin tetaplah tukar je sukun, direct tukar je. Tapi sabdu kekal. Oleh kerana dia kekal, nak bunyi macam mana? Kaedah yang samalah. Beri tekanan pada huruf nombor 1. Sebelum ni siapa? Huruf qaf. So tekan dekat qaf, automatik ra akan naik. Kata kita baca ni dah berhenti dah. Satu nafas dah. Okey dah settle. Nafas tak cukup kan. Baca-baca. Tak cukup. Sini pula nak berhenti. Walakum fil ardi mustaqar. Mustaqar. Qar. Bunyi qar tu macam nak dapat. Tekan pada qaf. Automatik ra ni akan naik. Mustaqar. Qar. Kalau tak tekan. Mustaqar. Mustaqar. Kan ringan. Bila dah ringan. Kita dah buang dah satu sifat. Satu huruf pada huruf yang bersabdu pada ra tu. Ra pun dia akan jadi tebal lah. Ra tafkhim, qor. Qor, mustaqor. Sebab tu bila nak baca, settlekan huruf sin punya sifat mustaqor. Ra, kat mana makhraj lam? Makhraj ra. Dekat hujung lidah corner. So dia akan berhenti, qor. Pun dekat area langit yang lembut dah depan. Area macam lam tadi tu. Sebab tu makhraj huruf, sifat huruf sangat penting. Baru kita boleh apply. Kalau tak kita baca mustaqor. Mustaqor, memang sangat salah. Tak boleh. Okay, itu kaedah dia. Sebab tu bila kita nak baca nota, kita dah, tadi sebab kita dah tahu dah atas tu cara dia. Bila nampak huruf alas, tak berhenti. Okay, tanwin ke, tak kisah tanwin apa, tolak pada atas kaedah lain. Tanwin depan ke, tanwin bawah ke, baris atas ke, baris bawah ke, baris depan ke. Tukar jadi sukun, sabdu kekal. Kekalkan tasydid. Kekalkan, dia tak ada, kita tak ada buang. Sebab dia huruf double, dia mewakili huruf double. So cara nak buat apa? Bila kita dah tahu dah tukar semua, tekan. Ni beri tekanan pada huruf 1, tekan dia dulu, baru ini akan naik. Adu. Jangan adu. Salah tu jadi mak asli pula. Sebab ini bukan mak asli. Okey, libang bin adu. Adu. Du. Kan tekan du. Dan waw bibir. Macam ni. Mustaqor. Mustaqor. Qor. Qa tinggi. Ra automatik dia pun jadi tafkhim. Mustaqor.
dan dia ada sifat getaran tu, tu mustaqar, akan bunyi. Itu cara nak bunyi kalau nak berhenti kat sini lah. Ini cerita kau nak berhenti. Kalau puan-puan nak baca sampai habis, baca dah habis. Tapi habis pun kaedah tu sama juga. Ini kau nak berhenti apa kaedah pula ni? Contoh macam ni. Kata kita berhenti di sini, kita tak nak macam ni semua, rasa susah. Kadang ada orang dia tak nak berhenti sebab dia tak tahu macam dia nak bunyi kan. Dia akan baca terus, baca dan kebetulan nafas panjang lah. Dia baca sampai habis, okay, sampai sini. So kat sini pun kena tahu kat cara nak berhenti. Kalau perempuan boleh jawab dalam diri sendiri lah, ni nak wakaf apa ni? Tanwin dua baris bawah, ni tanwin kan. So automatik tanwin kita tukar jadi sukun. Terus tukar jadi sukun. Tapi tengok sebelah dia ada mat asli. Ru'yah ada mat asli kan. Kenapa dia mat asli? Sebab tengok syarat. Kalau ru'yah kawan dia baris bawah. So apa akan berlaku? Kita nak berhenti macam mana tu? So ha ni kita kena tarik panjang. Hi ni sama dia 2, 4, 6 harakat. Hi. Macam ni lah keadaan sama macam ni. Tarik hi. So kita akan baca ilahi. Last baru nun. Nun baru lah sampai kat maghrash nun. Kita landing kat nun lah. Ilahin. Kalau nak berhenti kat sini, jadilah makrif sukun. Yang saya highlight tu kenapa? Sebab ada orang baca dia ni, yelah bila sampai nafas tak cukup. Nak berbunyi tu lah, kaedah nak bunyi tu. So ingat, bila ada huruf kita berhenti tu ada sabdu, beri tekanan pada huruf sebelah dia tu. Tekan dia, huruf yang bersabdu tu akan naik. Kalau kita tak tekan dia ni, dia akan jadi mendatar. Mustaqar, adu. Memang salah, tak boleh. Bunyi dia bukan macam tu. Sebab tu perlu pada bertalaki. Bila bertalaki, perempuan akan, guru tengah cakap, oh tak tepat tu, tekan lagi. Jangan panjang. Itulah mesti kena bertalaki. Sebab sekarang ni bila kita tak laki, kita baca seorang aja, kita mengikut-ikut, kita tak tahu betul ke tak betul. Seorang dia ikut macam ni, dia ikut macam betul. Tapi bila betul tak laki, dia tak apply benda tu. Jadi sekurang ni bila kita bagi nota macam ni, perempuan ada idea dah. Setiap kali bila nak baca, jumpa macam ni, okey, apa nak buat? Tekan kawan sebelah. Tekan kawan, automatik kawan dia naik. Macam itulah. So, rasa kita akan stop kat sini dulu. Nanti baki dia semua jenis contoh. Dia mungkin insya-Allah boleh cepat sikit lah. So, next week, dia sampel macam ni juga. Sampel pada Quran juga. So, make sure Quran ada kat perempuan sendiri. So, nanti senang ada pensel, dia mark pada page-page mana. Sebab benda ni dia biasa berlaku pada masa talaki. Atau perempuan baca sendiri pun tu tak perempuan akan jumpa. Belum akan jumpa. Cuma bila kita baca sendiri pun kena tahu cara nak berhenti lah. So, kalau sebelum jumpa guru ke apa pun, kita nak praktis ke apa ke, cara nak berhenti tu kena tahu. Jangan main hentam je. Sebab dia ada kaedah dia. Huruf bersabdu, tekan kawan sebelah. Kalau huruf ni last, tengok, tak kisah. Baris tu atas, bawah, depan. Tanwin bawah, tanwin depan, semua jadi sukun. Okay. Kalau kawan dia tu ada mat asli, tarik panjang. Kalau sebelum dia huruf lin, tarik panjang. Benda-benda tu yang perempuan kena faham, kena ingat. Okey. Lepas tu satu lagi tadi ta marbutah, ingat. Ta marbutah tu bentuk macam bulat, ta bulat tu kan. Kita stop share, nanti kita sambung pada page 39 lah. Okey. Pada ta marbutah tadi, ingat bentuk dia bukan macam bulat tu ada 2 titik. Ataupun dia bentuk macam ha ada 2 titik. Itu kategori ta marbutah, dia tak kisah, dia tak peduli. Dia baris atas, bawah, depan, baris atas, bawah biasa ke. Dia tetap dengan ta marbutah dia tu dan dia akan tukar jadi ha sukun. Itu dia memang akan direct tukar. Jangan konon ta ti tu tak ada, dia tak ada minta dah. Dia mesti 360 darjah dah tukar jadi ha yang sukun. Itu kaedah dia. 2 perkara je dalam Quran ni. Yang lain sikit bila tanwin baris 2 di atas, buang 1, dia akan jadi mat asli dengan baca dengan 2 harakat. Dan ta marbutah tu walaupun kita nampak pattern dia baris 2 di atas, dia tak boleh guna, tak apply. Sebab ta marbutah tetap ta marbutah. Dia penting dengan diri dia sendiri. Dia tetap akan jadi ha yang sukun. Itu untuk setakat hari ni lah. Sebab apa yang lebih tu semua lebih pada sampel lah. Sebab apa bila perempuan baca Quran, itu real life kita nampak benda kat situ ada berlaku kesalahan. Jadi bila perempuan baca sendiri ke, perempuan bertadarus ke, perempuan bertalaki ke, apa pun menyebabkan Quran lah, bila menyebabkan ayat tu, nak berhenti, itulah kaedah dia. Guna kaedah tu. So nak confirm betul tak betul, mesti talaki. Kalau guru tu boleh semak lah betul tak betul. Tapi sekurang-kurangnya di sini tu baca tu, apa idea lah kalau nampak huruf bersabdu, last tu sebelum nak berhenti tu, tekan kawan dia. Automatik yang bersabdu tu akan naik. Sebab kita nakkan dia kan lebih berat. Jangan baca bila kita tak apply, dia akan jadi macam baca yang rendah lah. Salah lah tu. So kaedah tu salah. Sebab tu Quran Rasul Rasmani sangat penting kita faham supaya bila berlaku je kata bila orang nak buat penipuan ke apa, salah typing apa semua, kita sendiri boleh semak kata, oh ya salah ni. Kita sendiri boleh faham benda tu ada berlaku kesilapan.
typo error. Kalau kita kan kita biasa type sendiri. Macam apa kita baca ni, yang perempuan yang buat tahriri ni kan betul tulis sendiri. Yang boleh tulis juga. Tiba bila kawan kita cek apa pasal? Wow, ni ada sukun tapi kawan dia ni baris depan. Maksudnya ada salah kat situ. Sebabnya kalau mak asli mesti wow kata huruf tu baris depan, kawan dia wow yang kosong, bukan wow ada sukun. Kalau wow ada sukun mesti kawan dia baris atas. So kita dah tahu dah. Itu dah pentingnya kita nak belajar sebab kita boleh detect. Kita sendiri boleh detect. Kita tak perlu tunggu nanti orang menipu-nipu kan. Kita pun macam ya padahal nipu, salah benda tu. Dan kita baca pun akan salah. Okey. So, dah lebih masa dah 9.39 dah. Okey, untuk tu insya-Allah kita akan sambung minggu depan, dan minggu depan kelas last kan sebelum raya. InsyaAllah kita akan settlekan slide ni sebelum minggu depan lah. Itu lebih pada contoh. Dan yang penting pun kena dengar tu. Kena dengar. Walaupun perempuan dah print nota ke apa, yang penting dengar tu. Bunyi dia tu macam mana. Okay. So next week insyaAllah kita akan sambung. Lepas raya nanti baru kita akan masuk bab lain lah. Itu baru kita masuk bab hukum. Yang dunun mati ke mati ke apa, yang susukun tu, yang perempuan mana yang tak sabar nak belajar susukun tu, hukum tu, lepas raya nanti. Tapi bukan isu itu. Isu yang sekarang ni, yang basic ni. Kena makhraj huruf, sifat huruf mesti dah master dah. Bukan duk tegak-agak lagi dah. Dah minggu dah ke berapa. Okay. So untuk tu, saya tak ada apa lagi kot. InsyaAllah pada yang nak berinfak, boleh terus berinfak. Bila kita infak, niatkan dulu siap untuk mak ayah kita ke apa semua. Lepas tu tak payahlah forward receipt pun tak payah. Just reference tu lah. Bendahari dia tahu itu untuk zakat ke. Kalau zakat tu dengan apa, fidyah tu kena forward lah. Sebab tu mungkin kategori lain kan. Yang lain tu semua kita macam biasa dah niatkan kita untuk kita berinfak tu semua. Last 11 minggu depan lah, 11 Januari, 11 Julai. Lepas tu nanti dia orang akan disburse lah sebelum raya. Jadi pelajar tu dapatlah apa kata rezeki sebelum raya tu kan. Bolehlah tolong-tolong mak ayah dia orang juga kan. Kita pun tak nak, kita macam tahu masing-masing dah tahu lah situasi sekarang ni. Kita pun tak nak cakap lebih-lebih kan, kita pun sensitif nak cakap lebih-lebih. Okey. So untuk tu kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Minta maaf kalau tertinggi suara, terkasar bahasa. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.